Saya minta maaf, saya tak dapat nak buka handphone boleh Laptop dia hilang pula. Okey, baik, kita mula bagi saya sikit masa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Okay. Yang dihormati pencamah kita pada petang ini untuk program Skor A Fizik SPM di 2021 untuk daerah Seremban khususnya. Yang dihormati Puan Sri Hati bin T. Yusof. Okey, kita punya pencamah dari SMK, dari SM Sultan Muzaffar Shah Melaka, jauh datang Jauh. Kita jumpa kat Seremban hari ini. Minta maaf, saya ambil kesempatan sikit untuk bersama dengan tuan-tuan. Yang dihormati, kalau ada kat sini Puan Rohaida binti Mak Taib atau pegawai PPD yang tak sempat saya nampak hari ini, minta maaf banyak-banyak. Yang dihormati semua, rakan-rakan saya, sahabat saya sekian, guru-guru mata pelajaran fizik di daerah Seremban. Saya difahamkan ada 8 buah sekolah dan juga anak-anak saya, anak-anak kita lebih kurang, kalau data yang ada kat saya ni lebih kurang 191 lah. Okay. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sempat hadir ini. Saya hanya mewakili saya sebagai fungsi panitia daerah mata pelajaran fizik ini. Saya ucapkan selamat datang khususnya kepada pencamah Puan Sri Hati dan semua ahli-ahli yang ada kat sini. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan program yang kita rancang ini dirancang oleh panitia fizik daerah Seremban. Saya sebagai fungsi, saya ucap terima kasih kepada Puan Rohaida lah, ke pegawai PBD sekalian, ICIC Plus, matematik yang memberi ruang dan peluang dekat kami lah, yang guru-guru di Seremban, khususnya kami lah fungsi daerah kan. Terima kasih banyak menyokong program ini. Mudah-mudahan keputusan PCSPN tahun 2021 yang akan bermula pada bulan 3 nanti, sama-sama doakan doakan supaya kekal sihat dan mudah-mudahan anak-anak kita dapat menjawab soalan yang fizik tahun 2021 dengan baik dan cemerlang. Mudah-mudahan hari ini Puan Rohaida yang bersama kita ni, kalau terjemput ni mesti bukan calon-calon orang ni kan. Ilmu kita kongsi sama. Mudah-mudahan banyak ilmu yang akan disampaikan oleh Puan Rohaida pada hari ini kita ambil, kita hadam dan mudah-mudahan sampaikan kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita khususnya 8 buah sekolah dan amnya kepada daerah Seremban dan seluruhnya pelajar-pelajar di Negeri Sembilan dan Malaysia lah. Harap-harap perkongsian dengan Puan Sri Hati pada hari ini kita dapat ambil dan kita sampaikan kepada semua anak kita di sekolah masing-masing. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Puan Sri Hati sudi bersama kita. Terima kasih banyak. Sebelum mula majlis ini, saya ucap terima kasih. Kalau silap dari saya sebagai fungsi atau guru-guru kami silap, saya mohon maaf. Yang lebih itu dari Allah Ta'ala, yang kurang kita lah. Segala perancangan yang baik Allah Ta'ala. Kami hanya merancang apa Saya sebagai fungsi dan daerah PPD hanya merancang. Yang terbaik Allah Ta'ala akan sampai kepada kita. Sekali lagi terima kasih kepada semua ahli-ahli panitia fizik yang 8 sekolah kan, dan bersama dengan pelajar. Mudah-mudahan perkongsian kita hari ini kita dapat manfaatkan untuk kejayaan anak-anak kita. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan anak kita hari ini menjadi anak yang hebat. Kebanggaan keluarga dan kebanggaan kita sebagai guru fizik di daerah Seremban. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya keluar dulu sebab saya ada satu lagi mesyuarat dengan PSS sekolah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat berjaya dalam program kita pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Khalidin bin Abu Hassan, Sama-sama. SMK Penita Zafar. Beliau terpaksa memberi ucapan di awal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha tadi, Tuan Auluddin bin Abu Hassan, Pengetua SMK Penita Zafar. Yang berusaha, Puan Rohaida binti Mak Taib, Pegawai Pendidikan Daerah Seremban Negeri Sembilan. Yang kita raikan, Cikgu Suryati binti Yusof, penceramah fizik yang dijemput khas dari Sekolah Menengah Sains Muzaffar Shah Melaka. Barisan penolakanan ketua bidang yang sudi berkesempatan jika ada, guru-guru panitia fizik daerah Seremban serta murid-murid panitia fizik daerah Seremban calon SPM tahun 2021 yang kita raikan pada hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul secara dalam tarian untuk bengkel skor A fizik pada hari ini bersamaan dengan 2 Disember. Di pengakhirnya hari kita bersekolah sebelum kita sama-sama cuti sekolah, insyaAllah. Terima kasih juga buat rakan-rakan guru yang berkesempatan berpeluang bersama-sama berkongsi ilmu pada hari ini. Juga penghargaan buat murid-murid yang sudi hadir setelah tadi ada trial biologi. So terus
sambung dengan fizik untuk petang ini. Sekarang panggilan untuk semua murid-murid, semoga segala usaha kita diberkati insya-Allah. Seterusnya, dengan tidak melengahkan masa lagi, kita jemput Saudara Muhammad Huzaimi bin Muhammad Aidil Fadli, pelajar SMK Datuk Haji Muhammad Reza untuk sesi membacakan doa pada hari ini. Dipersilakan. Inna bi karimi wa ali wa sahbihi kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari Jumaat yang mulia ini dalam bengkel skor A Fizik SPM 2021 bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Fattahu ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kenakanlah kami apa kiranya ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram. Kenakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendapati cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk murid kita yang telah membacakan doa. Bagi memulakan sesi bengkel pada hari ini, marilah kita sama-sama menonton sedikit tayangan montaj untuk perkenalan sesi bengkel pada petang ini. Jadi sama-sama saksikan seketika. Itu tadi montaj yang telah disediakan oleh barisan guru-guru kita yang jadi AJK semua program ni lah. So dengan berganding bahunya semua guru-guru kita, maka terhasillah bengkel pada petang ini. Seterusnya, sedikit makluman berkaitan dengan jemputan penceramah pada hari ini. Tidak asing lagi sebenarnya. Beliau namanya Cikgu Suryati binti Yusof yang mana datang daripada Sekolah Menengah Sains Muzaffar Shah Melaka. Beliau merupakan guru yang banyak menyumbang dalam Telegram Fizik Mozek yang selalu kita kenali, dan tidak asing lagi lah bahan-bahan yang telah disediakan itu. Bukan salah orang, beliau merupakan guru yang saling berkongsi banyak pengalaman dan segala ilmu yang kita selalu ambil tu. So kita ucap terima kasih dulu dan kita ingin lagi perkongsian daripada Cikgu Suryati pada hari ini. Baik, tanpa menghilangkan masa, saya jemput penceramah Cikgu Suryati binti Yusof untuk menyampaikan sesi perkongsian. Dipersilakan. Okey. Saya share dulu Silakan. Ya. Berdebar juga sebenarnya ni. Sebab selalu budak-budak je ni cikgu ramai ni. Okey.
Boleh nampak tak? Okay, Assalamualaikum, dah boleh nampak? Boleh. Boleh okay. Ya, betul. So saya banyak okay, kita ambil jalan tengah lah. Saya dah sediakan soalan. Hari ni kebanyakan saya nak share untuk paper 2 lah, peta 2. Jadi kita ada masa terhad lah. Jadi saya yang introduction tu saya laju-laju sikit lah. Yang penting kita dapat bengkel kan soalan, insyaAllah. Jadi bagi data saya lah. Okay, ini untuk anak-anak murid lah yang belum pergi ni. Okay, boleh pergi kat sini lah, Telegram visit mosaic _ boot kan. Ini untuk dapatkan bahan-bahan. Jadi buat masa ni okay, esok dah sekolah, dah cuti. InsyaAllah saya akan upload lah bahan-bahan yang terbaru lah, yang sesuai untuk kita buat revision lah, insyaAllah. Kalau nak tengok channel, tapi YouTube pun tak buat aktif sangat ni. Kita lebih pada bahan-bahan dalam Telegram, insyaAllah. Okay, kita SPM 2021. So target kita semua nak dapat A+, insyaAllah. Tak dapat A+ pun dapat, asalkan A pun jadilah, alhamdulillah kan. Ini kita cuba target lah, insyaAllah. Okay, sikit masonok kan belajar fizik kan. Okay, ini tajuk yang kita ada. Cuba kita recall balik lah tajuk-tajuk mana yang kita rasa mudah yang kita boleh makan, orang kata boleh score. Dan tajuk-tajuk yang menjadi susah kan. Ini rasanya cahaya ni memang tajuk yang ramai yang tak suka sebenarnya pelajar, ada masalah. Ini pun satu tajuk tingkatan 5, daya dan gerakan, force and motion. Ini kan saya ada bagi satu soalan lah untuk kita cuba jawab lah soalan ni. Ini pun satu tajuk yang lebih pada matematik tambahan kan. Okay, ini tajuk sebenarnya tekanan atau pressure. Ini tajuk tingkatan 5 juga. Tajuk ni kita boleh score sebenarnya. Sekejap ni saya tunjuk Ini pun satu tajuk yang menakutkan. Electricity. Dah ini pun sama, electromagnetism. Elektronik lagi lah kan. Ini nuklear fizik okey, kalau kita boleh buat dengan baik. Ini dengan jangkauan anak murid, cikgu pun takut kan sebab tajuk yang baru. Cikgu pun menggelabah juga nak jawab soalan itu. Okey, so kita tengok saya tak nak detail lah. Okay. So untuk anak-anak kan, untuk anak-anak sekarang ni dah kita tinggal masa yang suntuk lah. Rasanya semua dah habis trial kan rasanya, trial peringkat negeri. Jadi tapi kita ada masa lagi lah nak pulun kan. Bagi kami budak-budak mosaic dah dapat dah dia punya markah untuk trial. Dan kebanyakannya masih ada masalah dengan kandungan. Maksudnya anak-anak semua yang dekat depan cikgu ni kena cari jalan lah dalam masa 3 minggu ni untuk kuasai pengetahuan. Kalau anak-anak nak ikan grade ke yang lebih baik kan. Maksudnya daripada yang cikgu tunjuk bab 1 sampai bab 13 tadi tu kena betul-betul kena hadam lah. Dia punya at least dia punya definasi dan sebagainya. Apa formula jangan risau. Formula akan diberikan di muka surat depan, insyaAllah. Okay. Jadi hari ni kita akan kuasai pengetahuan pentaksiran. Saya cubalah cara yang mudah lah untuk especially nak score, especially soalan essay. Macam nak score soalan essay, nak dapatkan 20 markah. Okay, insyaAllah. Okay, ini pun saya skip lah. Kita nak cepat yang penting kita nak bincang ini tak payah. Okay, kita 40 soalan kan? 40 soalan. Bagi kami yang dah buat soalan SBP, kita tengok soalan macam mudah tapi bila pelajar buat tak merangsangkan. Ramai yang tak dapat skor 30 ke atas, ramai yang 20 ke 30. Kita tahu kalau periksaan percubaan peringkat negeri 9 macam mana. Soalan ni soalan yang agak mudah tapi pelajar tak boleh skor lagi. Ini maknanya kita cikgu-cikgu kena banyak kerja lagi lah sebenarnya. Kita kena pulun paper 1 sebenarnya. Ini yang kami punya rancangan lah. Sebab tak merangsangkan markah. Jadi anak-anak kena macam cikgu kata tadi, perkara yang basic, perkara yang asas anak-anak kena betul faham. Dalam masa 3 minggu ni cuti ni cari jalan lah kena ni InsyaAllah. Okey, keta 2, ini kita fokus sektor hari ni keta 2. Kita ada masa 2,5 jam. Ada 8 soalan dan 2 soalan essay insyaAllah. Ya, anak dah tahu kan. Rasanya kita ini pecahan markah lah. Anak-anak semua dah tahu kan.
Maksudnya kita lebih pada hari ni kita go through macam mana nak score. Ini pun saya skip dululah. Okey, hari ni kita tengok sini. Okay, apa yang anak-anak perlu tahulah dalam kita nak menjawab soalan. Okay, yang pertama kita ada soalan mengingat, definasi, nyatakan, faktor-faktor. Anak-anak kena tengok betul-betul dia punya kata kunci dia. Macam mengingat, definasi, nyatakan, faktor. Kalau bahasa Inggeris, pasti tak ada bahasa Inggeris kan, tak masalah lah. Memahami ni biasanya terangkan, huraikan. Ini biasanya perkataan-perkataan yang memahami. Memahami ni biasanya dia at least 2 markah, paling tinggi 4 markah untuk soalan essay. Dia jadi total dia antara 15 hingga 20 markah. Markah untuk soalan kefahaman ni. Biasanya soalan essay ada 2 soalan, 4 tanpa 4 dah 8 lah. Essay saja dah 8 markah gitu. Yang lain tu soalan struktur mungkin 2 markah, ada yang 1 markah. Soalan definasi ni hampir setiap soalan ada. So kita ada lebih kurang 11 soalan yang perlu jawab. So at least 11 markah dah boleh dapat lah kalau kita boleh hafal lah definasi semua ni kan. Okey, aplikasi ni ini yang satu lagi yang saya nak cikgu nak bagi tahu anak-anak semua. Soalan pengiraan sangat-sangat banyak lah sebenarnya, 24 markah lah untuk kata 2. 24 markah tu membawa kepada 25% lah. Sebab kita markah kata 2 100 markah kan. So 25%. Bila saya tengok ni hampir setiap soalan mesti ada soalan pengiraan. Habis-habis command pun soalan 2 markah. Kalau soalan essay ada 5 markah, so maknanya jumlah semua 24 markah. So soalan pengiraan ni anak-anak kena betul-betul polish lah. Itu cikgu-cikgu ya. Soalan dia yang kita tengok adalah soalan yang basic tu. Soalan yang mudah, bukanlah mudah. Soalan yang memang kita bincang ni dalam buku teks. Ada. Jadi bukan soalan-soalan yang peringkat kata 6 ke apa. Soalan yang kata basic. Kalau tak boleh buat memang sayang. Dia. Okey analisis ni mengkonsepsi. Yang ini dalam kertas bahagian A ada 1 soalan. Bahagian bahagian C kan ni membawa 5 markah. InsyaAllah kita bincang sekejap lagi. Membuat keputusan ni pun kita ada soalan essay, 1 soalan dan soalan struktur bahagian A pun ada soalan ni. Mencipta ini pun 1 soalan yang dia ni 10 markah lah. Ini ada ada 10 markah dalam soalan essay. Bahagian A ada lebih kurang 6 markah. Ada 1 soalan tu 6 markah untuk soalan mereka cipta. Jadi kalau kita latih banyak-banyak insya-Allah kita dah akan buat banyak lagi soalan kan. Saya tengok soalan ni tak menjadi masalah sebenarnya. Sebab ramai pelajar kita kalau dia banyak praktis dia boleh skor. Ini berlaku pada pelajar-pelajar skor saya. Banyak dia boleh buat soalan. Padahal kita risau yang soalan ni kan 10 markah. Tapi bila dibuat latihan dan sebagainya insya-Allah lah pelajar-pelajar kita boleh buat insya-Allah. Okey, ini pecahan markah dia lah yang saya cakap tadi. Jadi struktur ada 60 soalan, 60 markah. Kejap kita go through lah pecahan dia ni semua ni. Anak-anak semua kalau dah tengok soalan yang cikgu bagi, kat depan ni ada kan muka depan. Itu pun dah buat soalan kan. So kita tengok lah. Kejap kita tengok. Jadi bahagian B ada 2 soalan essay. Kita boleh pilih 1. Bahagian C ni minta maaf lah tak ada pilihan kan. Soalan tu susah macam mana pun kena jawab. 1 soalan 20 markah. Okay. Yang lain-lain ni kita tengoklah 4, 5, 6, 4, 5, soalan 4, 5, 6, 7, 8 semuanya 9 markah. Dia ada elemen yang insya-Allah kita akan go through. Okey. Dan kita kira sekejap lah. Kita kira macam mana anak-anak skor katalah paper 1 dapat 30 markah. Susah nak dapat sebenarnya anak-anak kalau you all tak prepare betul nak dapat 30 ni susah terus terang cakap. Maknanya kena banyak buat latihan. Kena banyak baca konsep asas. Soalan dia tak susah, cumanya bila kita tak ready, kita tak boleh skor. Kena betul-betul buat latihan insya-Allah. Ada masa lagi kan, kita ada lebih kurang 4 minggu 7 minggu lagi lebih kurang lah kan. So kalau anak-anak boleh cari satu soalan objektif 1 minggu, insya-Allah lah kita boleh try lah. Go through. Paper 2 katalah anak-anak dapat bahagian A 40 markah. Soalan essay dapat 20 markah. So kita jumlah 60 lah, 60 daripada 100. Dan paper 3 katalah 14. Kami dah buat soalan percubaan Melaka. Nak dapat 14 ni pun kalau fizik okey lah, fizik boleh dapat. Soalan 14. Dia biasanya range pelajar yang selama kita buat ni ramai antara 12, 13, 14. Nak dapat 15 tu agak susah sikit. Tapi jangan buat mistake lah, dia dapat insya-Allah.
katalah kita dapat macam ni, jadi jumlah markah kita ialah 104 ni lebih kurang 67%. Dah nak dekat A dah kan? So kalau nak dapat A ni kena puluh dekat paper 1 dengan paper 2 insyaAllah. Hari kita go paper 2 insyaAllah. Okay. Okay, ada soalan? Kita teruskan Alright, kalau cikgu laju stop Okay, yang ini kita go very slow lah untuk bincang soalan. Okay. Okay, cikgu ada apa-apa ke boleh tanya saya lah. Okay, boleh kita go terus soalan kita? Boleh. Okay, yang ni kombinasi ni ada soalan daripada soalan SBT jugalah yang saya type balik untuk kita bincang sama-sama lah. Nak tengok macam mana kita boleh improve kita punya jawapan. Okay, cikgu okey ke? Boleh dengar ke? Anak-anak semua? Boleh dengar. Boleh ke? Kata-kata kalau ada soalan boleh tanya terus Boleh tanya kalau ada yang tanya dalam typing tu boleh tanya terus lah. Sebab cikgu tak nampak kau Okay, jom kita pergi soalan kita rasa hopefully kita dapat discuss semua 11 soalan yang kita ada dalam ni lah insyaAllah. Okay anak-anak, mari kita cuba jawab soalan pertama. Soalan pertama ni 4 markah 4 markah. Yang ni kita tengok dah tengok ni tengok wire-wire ni daripada bab mana ni? Siapa boleh bagi cikgu bab mana ni? Anybody? Cikgu tak nak satu hala je. Dia bab mana? Elektrik? Elektrik. Ya, thank you. Elektrik. Dia bukan apa tau. Bila kita tengok tajuk tu, soalan tu daripada tajuk mana, so otak kita akan berfungsi lah untuk mencari jawapan kat bahagian tu saja kan. Okay, mari kita tengok pertama. Kata 5 bab 3. Elektrik. Itu lagi hebat. Okay. Alright. Bagus. So mari kita baca sama-sama. Bab 3. Elektrik. Ya, betul. Okay, terima kasih. Okay, ada siapa nak baca soalan ni? Akan cikgu bacalah, nak jimat masa kan. Okay, rajah menunjukkan wire penyambung berkerintangan rendah pada sebuah ketuhar. Ketuhar ni oven lah kalau kita faham kan. Ini oven. Ini ialah apa ni? Dawai penyambung. Ini ialah apa nama? Plug. Okay, satu tips yang paling penting ialah gambar rajah. Pada cikgu lah, gambar rajah sangat-sangat penting. So anak-anak kena tengok pada gambar rajah. Sebab dan satu lagi ialah apa tu dia punya label pada gambar rajah. Itu kadang boleh membantu kita lah untuk menjawab. Okay, soalan pertama, inilah soalan yang cikgu kata tadi definasi. Nyatakan maksud kerintangan. Ada siapa-siapa nak bagi tak? Apa maksud kerintangan? Kerintangan tu apa? Dia bukan rintangan rintangan lain. Dalam silibus you all belajar kerintangan. Okay, apa maksud kerintangan? Ada siapa nak cuba bagi? Sekolah cikgu ni, sekolah pendeta Zakbar, dia wakil ke? Siapa boleh bagi tak? Apa maksud kerintangan? Inilah kalau kita tak ready, tak baca lagi memang tak ada nak bagi kan? Memang ni. Kalau ada buku kat depan boleh cari lah. Apa jawapan dia? Kerintangan. Pelajar yang angkat tangan, boleh terus jawab Boleh. Saya tak nampak ni. Ada pelajar angkat tangan, boleh jawab. Boleh jawab juga. Irfan. Ada cikgu, dia ada yang type dekat chat box. Dia kata bolehlah cikgu tolong. Aliran arus. Apa dia tadi? Aliran arus. Rintangan? Bertentangan aliran arus. Rintangan bertentangan aliran arus. Idea tu dah ada. Idea dah ada. Boleh tak kita terima? Kita tengok jawapan yang tepat. Satu ukuran bagi keupayaan konduktor untuk menentang pengaliran arus elektrik. Dia yang lengkap lah. Okay. Keupayaan konduktor. Tadi dia kata apa? Rintangan terhadap pengaliran arus. Rintangan siapa? Siapa punya rintangan tu? Maknanya konduktor. Kena sebut konduktor lah. Kena sebut siapa? Rintangan bagi siapa? Bagi satu konduktor. Menentang pengaliran arus. Kalau tak ada satu ukuran ni pun kita terima lah. Tapi yang penting apa? Keupayaan konduktor untuk menentang pengaliran arus elektrik. Itu jawapan yang tepat. Okay. Alright.
Okey, dia sebenarnya ada simbol kan? Simbol rose saya, tapi saya tak tulis pula gitu. Okey, bahasa Inggeris tak ya? Perlu kan bahasa Inggeris? Okey, dia bahasa Inggeris lah. Tak payah cikgu Okey, mari kita tengok soalan kedua. Okey, soalan kedua ni kau tengok mengapa? Kalau mengapa ni soalan kefahaman lah. Mengapa wayar penyambung berkerintangan rendah digunakan? Kat sini dia kata penyambung berkerintangan rendah kan? So kenapa penyambung kerintangan rendah? Okey, siapa nak cuba jawab? Mengelakkan dawai menjadi cepat panas. Allahu Akbar. Jawapan yang cantik. Jawapan yang tepat. Okey, tahniah. Adalah ni elak pemanasan lampau atau bahasa Melayu overheating. Betul. Lain-lain jawapan lagi ialah mengurangkan kehilangan haba ataupun menambahkan arus. Yang paling tepat tadi mengelak pemanasan lampau ataupun tadi apa? Panas kan? Okey, diterima. Okey, bagus. Tahniah. Okey. Now, kita pergi soalan seterusnya. Ini dah 2 markah kan? Okey. Alright, kita pergi soalan ni. Kita tengok soalan ni pula. Anak-anak semua boleh tengok sini. Jumlah tenaga elektrik yang dibekalkan dalam masa 90 minit ialah 1.8 kilowatt jam. Baca betul-betul. Kilowatt jam. Ni unit apa ni? So kena tengok balik tenaga elektrik 1 kilowatt jam. Kita belajar kan tenaga elektrik ada 2 unit kan? 1 joule kan? Satu lagi ialah kilowatt jam. Gitu ya. So berapakah kos penggunaan tenaga elektrik jika ketuhan itu digunakan 90 minit sehari selama 2 minggu? Ada idea tak Encik Jahid? Dia bagi sebab bila kata kos kita kena pakai tukar pada sen lah kan? 21.8 sen untuk 1 unit. Siapa ada idea? Macam nak selesaikan? Yang ni 2 markah kan? Ini soalan tadi, soalan pengiraan. 2 markah. Okey, macam nak selesaikan? Formula apa nak pakai? Okey. Apa formula dia? Oops. Okey, cikgu punya pen ada, cikgu tak dapat nak guna hari ni. So terpaksa kita go through terus kita dapat nak tulis lagi. Okey, apa cikgu dapat ini? Cikgu pakai formula ni. 1.8 darab 0.218 darab 14 hari. Macam cikgu dapat ni? Sebab kita ada unit dia kan. Unit dia cikgu kata tadi kilowatt jam ni sama dengan unit satu tenaga. Okay. So kalau kita nak mengira kos penggunaan kita pakai kilowatt jam. So cikgu masuk je 1.8 darab 1 unit berapa tadi? 21.8. Ini satu lagi kesalahan yang ramai pelajar buat. Sebab ni sen. Jadi kena jadikan berapa? Ringgit kan? So jadi 0.218. Faham tak tu? Okey. Kenapa cikgu darab 14 hari? Kenapa 14 hari? Kerana selama 2 minggu. Sebab ini kena dalam hari kan? So 2 minggu ialah 14 hari. So kita selesaikan dan kita dapat jawapan ni. 5.49. Okey. Ada soalan tak tanya cikgu? Kalau cikgu cepat tanya cikgu ya. Ini 2 markah lah. Untuk 1 markah jalan kerja. 1 markah ialah apa? Jawapan dia. Jawapan kena betul lah. Okay, ada soalan tak? Soalan 1 pun dah kena kira kan. Nak warming dulu. Untuk kita panaskan badan dulu. Okey ke? Sebelum cikgu beralih ke soalan yang lain, ada tanya soalan ke? Tak ada cikgu. Tak ada Alright, Alhamdulillah. Okey, cikgu nak pergi soalan 2. Tengok soalan ni. Ini soalan mana ni gak-gak ni? Cahaya dan optik cikgu. Cahaya dan optik tak Fizik tepat. kuantum. Tak ada. Ya, fizik kuantum. Fizik kuantum tingkatan berapa? Tingkatan 5. Tingkatan Ya, 5. Tingkatan 5 kan. Cikgu berfikirlah tak apalah kita bagi soalan ni juga Sebab ni soalan baru. Cikgu-cikgu pun kami pun baru didedahkan dengan soalan ni. So sama-sama kita belajar. Okay, mari kita tengok ni rajah menunjukkan pemancar cahaya. Pemancar cahaya ni lah. Tengok gambar ni kan.
pemancar cahaya, dan sel foto, mana sel foto ni sel foto yang diletakkan pada sistem pagar automatik. Okay. Pintu pagar akan terbuka jika pancaran cahaya yang ditujukan ke sel foto dihalang oleh sebuah kereta. Ni ada kereta lah. Okay. So kalau ada cahaya yang halang, maka dia tak dapat berfungsi kan. Jadi pintu tak terbuka. Gitu. Okay. Maksudnya tak ada cahaya sini lah. So pintu akan terbuka. Kita tak payah fikir macam mana dia boleh buka. Yang kita nak fikir kat sini ni. Apa yang berlaku dalam sistem dalam photocell ni kat dalam ni. Okay, okay, soalan pertama dia akan tanya, okay, kesan fotoelektrik berlaku di katod apabila pancaran cahaya ditujukan kepadanya. Ada okay, kat mana tu katod? Ni katod tau. Ni cahaya. So cahaya akan tuju kat katod. Okay, akan tuju ke katod. Dan bila tuju ke katod, apa berlaku? Dia kata kesan fotoelektrik berlaku. So boleh tak nak bagi satu takrifan apa maksud kesan fotoelektrik? Fotoelektrik ni kesan apa? Maksudnya kan bila cahaya kena dekat katod, apa berlaku? Dalam bahasa yang mudah. Tengok gambar tu. Bila cahaya kena pada katod, apa berlaku? Okay, siapa ingat? Ini adalah kesan fotoelektrik kan, tajuk 7.2 kan. 7.2. Maksudnya kat sini cahaya akan dipancarkan. So bila cahaya kat katod ni apa jadi? Apa yang berlaku bila cahaya kena kat katod? Apa yang dihasilkan? Apa yang dibebaskan? Elektron. Ya, betul, elektron. So elektron akan dibebaskan. Bila elektron dibebaskan, elektron tu akan pergi ke mana? Nampak tak? Kalau ada katod, sebelah kanan dia mesti ada apa? Anode. Ya, anode betul. So elektron tadi akan pergi ke mana? Okay, elektron akan tarik ke anode, betul? So bila tertarik ke anode, apa yang dihasilkan? Nampak tak? Bila elektron dimasuk ke sini, apa yang berlaku? Dia akan menghasilkan arus kan? Maknanya miliammeter akan menunjukkan bacaan arus. Itulah kesan fotoelektrik. So macam nak buat dari segi bahasa, nak tulis apa? Apa maksud kesan fotoelektrik? Proses apa? Proses nak buat apa? Nak keluarkan apa? Okey, boleh bagi? Tadi bebaskan apa tadi kita sebut tadi? Elektron. Ya, proses nak bebaskan elektron. Itu dia. Apa? Dia jawab apa? Proses bebaskan elektron. Siapa yang bebaskan elektron tu? Dekat mana? Dekat bahagian mana? Katod. Bahagian mana yang bebaskan elektron tadi? Dari Katod. katod. Ya, katod kan. Katod tu mesti daripada bahan apa? Nak buat katod tu mesti daripada bahan apa? Plastik ke? Logam. Ya, logam. Betul, logam. Macam bila masa elektron dibebaskan? Bila apa? Bila masa elektron dibebaskan? Apabila ada pancaran cahaya matahari. Tak semesti cahaya matahari lah. Ada pancaran cahaya. Itulah bahasa yang mudah lah. Pembebasan elektron daripada permukaan logam yang disinari cahaya dengan frekuensi tertentu. Tak sebut frekuensi pun cikgu rasa kita terima. Jawapan yang penting adalah apa? Pembebasan elektron daripada mana? Permukaan logam yang disinari cahaya. Itu. You all jangan confuse kan? Kita ada satu lagi tau. Nak bebaskan elektron dari permukaan logam tapi bila dipanaskan. Itu proses apa? Siapa ingat proses apa? Pancaran apa? Pancaran termingan. Ya, itu termion tau. Yang ini adalah kesan fotoelektrik. Fotoelektrik dia mesti kena cahaya baru dia bebaskan elektron. Tapi tak semua cahaya lah. Dia ada certain limit kan. Yang kita yang boleh baca seterusnya lah. Okey, soalan seterusnya. Okey, itu soalan definasi ya, satu markah. Okey, soalan seterusnya. Ingat soalan ni soalan 2 ni 5 markah Okey, macam tengok sini seterusnya.
Tengok sini, kalau ada nombor je memang apa? Memang adalah pengiraan. So mari kita tengok sini. Frekuensi, you all kalau baca, cikgu tak boleh nak guna pen pula ini. Tengok sini. Frekuensi ambang. Siapa boleh bagi cikgu? Apa simbol bagi frekuensi ambang? FO. Very good. FO. Oh, bagusnya lah. Okay, FO. So tulis kat depan ni. FO sama dengan apa? 5.16 darab 10 kuasa 14. Okay, tulis. Ataupun kalau malah nak tulis, ambil highlighter pun, garisan pun dah okay. Tulis FO 5.16. Okay, itu adalah FO. Okay. Yang kedua, pancaran cahaya ditujukan ke ketuk mempunyai panjang gelombang 560 nm dia apa kelas? nm ni apa nak baca ni? Nanometer. Ya, nanometer. Nanometer tu berapa kena tulis tu. Berapa? 560 darab 10 kuasa berapa? Negatif Very good. So, pandai lah orang Seremban ni. Okay, so actually kan kalau kau tulis macam tu, dah dapat satu markah dah. Nampak tak? Tulis ni 560 sama dengan 560 darab 10 negeri 9 meter. Confirm satu markah. Ini satu clue lah. Kalau soalan dia bagi dalam bentuk imbuhan, macam ni kan, you all jadikan dia dalam bentuk standard ataupun bentuk piawai macam ni. Dalam unit SI, meter lah. So dia dapat satu markah. Faham tak tu keyword kita yang pertama. Baru satu, dah dapat satu kan? Lagi dua macam mana? Soalan tanya apa? Hitungkan tenaga kinetik maksimum bagi fotoelektron yang dipancarkan. Okey, apa formula siapa ingat? Yang ni kan cikgu dah macam kami soalan SBP, kami bagi formula ni. So tak payah risau. Formula ni diberi. Ini dah formula dia. Ingat lagi tak formula ni? Cuba check balik. Formula dia ialah, ini jangan risau cikgu rasa lah formula ni diberi di bahagian depan. Okey. Mungkin you all dah tengok soalan Seremban kan? Negeri 9 kan? Ada tak cikgu dia bagi ni formula ni? Ada kan? Nombor 40. Kan? Cikgu rasa standard lah, memang ada. So don't worry about the formula. Akan diberi insyaAllah. Saya rasa most of the formula dia bagi. So kerja you all ialah cara nak guna je. Itu cara nak guna. So jangan sia-siakan lah formula yang ada. So kalau you all tulis ni memang tak dapat lah. Tapi cikgu nasihatkan, ambil daripada muka surat yang pertama tu, salin balik. Buat macam ni. Ramai pelajar cikgu dia tak salin balik macam ni. Okay. So lepas tu kita masuk tengok dia punya ni lah. Apa yang dia suruh cari sebenarnya kan? Inilah tenaga ni. Ni. Okey, HF ni, H ni ialah pembalap. Ada cikgu tulis tak? Ni cikgu tulis. Yang ni pun ada di dah bahagian depan Dalam soalan dia tak bagi tau. Tapi you kena tengok dekat muka surat yang pertama. So perlu tengok pada muka surat pertama untuk segala pemalar. Constant lah macam tu. So okey, sekarang mari kita tengok macam nak guna ni. HF tu apa? H darab F. Frekuensi dia tak bagi. Frekuensi tak bagi. Ini soalan ni nak try sikit lah. Tak bagi kita pergi dulu. W tu ialah apa? Fungsi kerja kan? So fungsi kerja ialah H. Ni cikgu tulis sini lah. Fungsi kerja ialah HFO. FO tadi frekuensi ambang kan? HF. Ni soalan ni jadikan tajuk lah. Kinetik ni tajuk. You all susun dapatkan macam ni. Ini cikgu punya tips lah. Kalau pertama formula bagi, you all arrange kan apa yang dia suruh cari. Jadi macam ni kan. So tolak je. HF tolak W. Okay. Baru masuk nilai sebenarnya. Now F tak bagi. Ini banyak pelajar terstuck. F tak bagi. Macam cari F? Siapa boleh bagi cikgu panduan? C ni ada tau. C dia bagi. So formula kita akan jadi apa? Dia akan jadi H ialah F ni ialah apa? Frekuensi V equals to, cikgu tak ditulis lah. V equals to F lambda kan? Sekejap boleh tulis tak? Ingat lagi tak? Kita ada formula. Allah. Memang tak boleh. Maaf lah. Tak apa, you all boleh tengok So HF, F ni ialah apa? F ialah frekuensi. Frekuensi sama dengan V sama F lambda kan? Jadi frekuensi ialah V per lambda. Betul tak? So V kita ialah laju cahaya. Lambda kita ialah 560 ni. So cikgu tulis kat sini. H ni cikgu keluarkan sebab dia boleh difaktorkan kan? So H keluarkan. So 6.63 ni. Dan kita faktorkan, so ni ialah laju cahaya. Bahagi dengan apa? Lambda yang dia bagi tadi kan? Yang ni, 560 ni lah. Tolak dengan
Ini yang mana ni frekuensi ambang yang ni. Yang lain tu matematik dan kita akan dapat jawapan ni lah 1.31 darab 10 negatif 20. Ramai pelajar cikgu yang boleh dapat ni, ramai juga yang tak dapat sebab dia apa? Dia kantoi dekat sini. F tak tahu. Itu. Actually kalau kita dah ready, boleh jawab tak soalan ni sebenarnya? Boleh. Boleh kan? Boleh. Sebenarnya tak susah. Tak susah. Susah ni sebab apa? Kita tak tahu nak pakai apa formula kan. Ini tengok Pak dia mesti bagi dia insyaAllah. So tengok apa keyword dia bagi. Hitung tenaga kinetik kan. Dia bagi frekuensi ambang. Fungsi kerja dia tak bagi. Tapi kita tahulah formula dia kat sini. Itu cara kita nak dapatkan lah. 3 markah kelas. 3 markah. Satu ni untuk unit lah. Yang lain tu formula dan dapatkan jawapan. Okay. Okay tak? Jangan risau tau kalau soalan keluar macam ni, jangan panik lah. Keep calm je. Okay, so kita selesai soalan ni. Okay, ada satu lagi soalan. Ni soalan kefahaman, dia mesti tanya je. Setiap satu mesti ada satu soalan kefahaman. Jika frekuensi bagi pancaran cahaya yang ditujukan ke katot ialah 5 darab 10 kuasa 14, adakah pintu pagar akan terbuka? Siapa nak jawab? Frekuensi bagi pancaran cahaya ialah 5 darab 10 kuasa 14. Adakah pintu pagar akan terbuka? Jawapan macam ni, jawab ya ke tidak? Itu. Cikgu, apa frekuensi ambang? Frekuensi ambang tu ialah frekuensi minima supaya elektron dapat dibebaskan. Dia elektron nak bebaskan, kan tadi kita katakan mana tadi? Cahaya tu dipancarkan melalui frekuensi kan? Dia ada frekuensi minima tu. Frekuensi tu kita nama frekuensi ambang. Kalau kurang, dia tak boleh keluar. Dia mesti lebih daripada frekuensi ambang. So, je nak jawab dia. Frekuensi ambang dia bagi 5.16 darab 10 kuasa 14 Hz. Frekuensi cahaya kat situ dia bagi berapa? Ni kan? So 5 10 kuasa 14 cahaya yang kena, tapi frekuensi ambang untuk logam itu yang ini 5.16. Agak-agak boleh keluar tak elektron? Tak boleh. Tak boleh. Itulah jawapan dia. Sebab apa? Kalau tanya sebab, sebab frekuensi dia kurang daripada frekuensi ambang. Itulah jawapan dia. Jawapan dia tidak. Okey. Tak maaf lah cikgu kena keluarkan soalan ni. Kita prepare kan. Manalah tahu soalan SPM keluar soalan macam ni. Kita tak tahu. Soalan tak boleh jangka kan. Okey. Boleh faham tak? Ya. Yeah. So 5 markah lah. Boleh cikgu. Apa dia? Boleh Okey. Dah untuk soalan 1, 2 dah settle. Okey, mari kita pergi soalan 3. Okey, yang ini elektronik. Cikgu sengaja pilih soalan yang topik yang susah sikit lah supaya kita boleh prepare kan. Dia tak susah sebenarnya, tapi kalau kita go through very asas basic insyaAllah okey je. Cikgu semua, cikgu juga dah ajar kan. Okay, bagi kita jawab soalan ni. Ni cikgu nak tengok, you boleh jawab tak? 1 litar untuk menguji kekondaksian satu komponen elektronik X. Kat mana X? Ni dia X. Alright. Namakan komponen X. Siapa nak jawab? Diode. Yes. Diode semiconductor. Apa dia? Diode. Diode semiconductor. Boleh lah. Kita ada diode lah. Betul. Diode semiconductor. Betul. Okey, itu jawapan dia. Kan senang kan? 1 markah. Cepat kau jawab. Inilah soalan pengetahuan tadi. Kita pergi ke soalan seterusnya. Dia nak tanya soalan mengapa juga. Apabila switch dihidupkan, mentol didapati tidak menyala. Mengapa mentol tak menyala? Siapa nak jawab? Pincang songsang. Oh, cantik. Itulah jawapan dia. Alright. Ini jawapan panjang lah. Diode disabur cara pincang songsang. Tapi kalau cikgu tulis je pincang songsang, cikgu betulkan lah. Memang nak tulis perkataan pincang songsang payah kan? Alright. Soalan seterusnya. Bagaimana sambungan litar perlu diubah supaya mentol boleh menyala? Nak buat macam mana? Nak menyalakan mentol. Yang ini tak menyala. So nak kena buat apa? Okey, siapa ada idea? 1 markah je. Kalau ini pincang songsang maksudnya macam ni kan. So kalau kita nak bagi mentol menyala, kita nak kena buat apa? Mengubah kedudukan cakram. Ubah kedudukan diode. Ubah kedudukan diode. Pada cikgu tak tepat lah jawapan tu.
kedudukan diod tu macam mana? Kalau cakap ubah arah dia, Boleh. Betul. Kalau yang itu cantik. Ubah kedudukan ataupun urah arah diod lah. Atau lagi cantik lagi. Apa istilah dia kalau arus mengalir diod tu keadaan apa? Kalau tak nyala pincang sonsang. Kalau diod tu menyala apa? pincang ke depan. Ya, kedudukan diod pincang ke depan. Boleh. Ataupun ubah arah kedudukan diod. Satu lagi kita boleh buat, ubah ni. Setuju tak? Kita songsangkan. Ubah kedudukan. Jangan cakap ubah tau. Kita kata songsangkan terminal bateri. Boleh. Kalau ubah tu dia tak apa tepat. Songsangkan, terbalikkan terminal bateri. Nampak? Nampak? Dia kata songsangkan sambungan diod. Baik cikgu. Apa dia? Okey, dapat tak point dia? Okey, soalan senang tak? Okey tak soalan dia? Boleh faham ya? Faham. Okey, very good. Boleh. Dah dapat 3 markah kan? Ini soalan 3. Soalan 3 6 markah. Okey, mari kita tengok soalan seterusnya. Tengok soalan ni. Takut tak? Okey. Yang ni kalau you all belajar, yang tadi ni nama apa? Pincang ke apa ni? Sorry. Bagi apa ni? Rektifikasi separuh gelombang kan? Kat sini kita bagi apa? Rektifikasi penuh gelombang. Okey. Nampak tak petak dia kosong kan? So kat sini dia kata 4 komponen X tadi. So kita dapat surihan macam ni. Ingat lagi tak surihan dia? Okey, yang ni boleh balik tengok sendirilah . Okey, soalan dia ialah lengkapkan gitar supaya kita dapat surihan macam ni. Yang ni kita panggil apa? Arus terus kan? Arus terus penuh gelombang. Rektifikasi penuh gelombang. Okey, siapa ingat macam mana nak sambung yang ini? Kalau cikgu ada teknik dia nak ajar. Okey, macam mana nak sambung? Okey. Macam nak sambung? Okey, selalu cikgu akan buat macam ni. Cikgu buat macam ni. Cikgu buat macam ni dulu. Buat arrow macam tu. Okey, kemudian yang bawah macam mana? Macam ni. Yang atas kita buat macam ni. Itu teknik dia. Ataupun nak terbalik pun boleh. Kalau terbalik je macam mana? Ni cikgu buat kalau kat atas macam ni. Tapi tak payahlah ikut satu cukup. Macam ni. Jadi terbaliklah. Pun boleh. Okey. Kita ambil yang pertama. So macam lukis. Lepas tu kita buat apa? So kalau macam ni, dia macam ni kan? Macam ni kan? Macam tu lah. Kan? Yang ni macam mana? Macam tu lah. Kita sambungkan. Okey, dapat tak? Okey, yang bawah boleh complete kan? Complete yang bawah. So, dia macam ni. Sekejap. Betul tak cikgu bikin ni? Macam tu lah. Dan macam ni. Dan macam tu. Okey, sambunglah kat situ. Okey. Dapat tak point dia? Okey? Dapat Boleh? cikgu. Dapat kan? Berapa markah ni? Nampak ni 2 markah. Makna kata yang atas ni 1 markah. Okey, yang ni 1 markah. Yang bawah 2 ni 2 markah. So 2 markah dapat. Rugi lah kalau tak boleh jawab. Tapi anak murid cikgu ramai juga tak boleh jawab lah. Dia terbalik. Dia buat macam lengkap satu pusingan. Tidak, dia macam ni. Okey, settle tak? 2 markah situ. Okey, mari kita tengok soalan seterusnya. Ni tak apa, cikgu. Okey, ni macam ni kan? Cikgu tak bercadang lah nak review balik kan? Okey, tu je punya arus kan? Okey. Alright. Ini kita panggil apa? Pincang ke? Panggil apa ni? Rektifikasi penuh gelombang. Sebab penuh ya gelombang dia. Okey, soalan last sekali. Okey, disambung pada kapasitor tau. Kapasitor. Macam mana rupa dia kalau ada kapasitor? Okey, siapa nak boleh bagi? Apa peranan kapasitor kat situ? Boleh nak bagi apa peranan kapasitor? Kat mana kapasitor? Jadi kalau cakap untuk menyimpan cas boleh ke? Okey, menyimpan charge. Okey.
Menyimpan cas tak apa tepat sebenarnya. Dia memang boleh menyimpan cas, tapi peranan dia dalam litar tu. Dia menyimpan cas untuk meratakan arus. Itu jawapan dia. Meratakan arus atau voltan. Salah satu. Okay, tapi soalan dia tak tanya tu. Dia tanya apa? Lukis kan? So macam lukis. So ni jawapan kita. Dia jadi macam ni lah. Ni yang tadi kan. Tapi kalau you all buat yang biru ni dah okey. Ataupun kalau tak nak buat biru, buat macam ni pun okey. Kita terima. Macam tu. V lawan apa? T. Macam ni pun terima. Ataupun ada yang buat macam ni pun terima. Ataupun macam ni diterima. So satu markah. Kerja dia buat apa? Meratakan arus. Okay. Ada tanya soalan ke? Tak ada ya? Jadi kan bila kau belajar tajuk ni, kau kena tengoklah kalau satu diod bentuk gelombang macam mana, 4 diod bentuk gelombang macam mana, macam tadi kan. Ni 4 diod, tapi kalau ada kapasitor, dia akan jadi macam ni. Tu kena itulah. Kena tengok baliklah apa yang bahan yang ada dalam tajuk apa diod semiconductor. Okey, ada soalan untuk nombor 3? Kita ada 5 minit lagi masa. 10.4 Okey, ada soalan? Ada Okey. Now, okey, sekarang cikgu nak bagi pilihan pada you all. You all nak tanya soalan mana pula? Kita nak bincang soalan mana? Kita dah bincang 3 Cikgu rasa cikgu nak stop sampai 4 suku. And then kita akan go through pada soalan essay. Ataupun macam mana? Soalan mana nak bincang? Ni soalan mock ni. Ataupun kita ambil soalan yang kita boleh dapat markah Kalau ada masa kita go through soalan ni. InsyaAllah cikgu akan share PowerPoint ni lah nanti dengan cikgu. Nanti okay, apa kata kita jawab soalan ni? Soalan cahaya. Soalan ni. Boleh tak kita pergi soalan 6 soalan 6 dah. Soalan 5, soalan 5. Okay, mari kita tengok soalan ni. Okay, boleh kita baca sama? Okay, ini cahaya lah kan, nampak kanta kan, cahaya. Okay. Rajah 5.1 dan rajah 5.2 menunjukkan rajah sinar bagaimana imej terbentuk oleh 2 kanta cembung dengan panjang fokus yang sama. Apa ada sini? Panjang fokus sama. Panjang fokus simbol dia apa? F kan? Simbol dia F. Jadi kan, apa maksud panjang fokus? Nampak tak? Apa maksud panjang fokus? Siapa boleh bagi cikgu? 1 markah. F kecil. Yalah, F kecil simbol. Apa maksud dia? Simbol F tu makna apa? Kau tengok dekat rajah ni. Tengok rajah. Yang ini F. So, ni F besar titik fokus. F kecil ialah kat sini. Simbol dia. Jarak antara titik F. fokus dengan pusat kanta. Cantik. Tu jawapan tepat. Cantik juga. Sama dengan jawapan cikgu kan? Pusat kanta. Dia jawab pusat kanta. Okey lah. Pusat optik pun boleh. Yang tepat pusat optik ataupun jawab pusat kanta pun susah nak dapat. Okey. Jawapan yang betul. Okey. Tanya. Jarak antara titik fokus dengan pusat optik atau pusat kanta. Okey. Dah dapat markah kan? Okey. Mari kita jawab soalan seterusnya. Soalan ni kan. Ini yang cikgu kata tadi soalan mengkonsepsi kan. Maknanya daripada rajah tu perbandingan. Kita nak cuba tengok. Okay, yang ni jangan buat silap tau Anak-anak jangan buat silap. Mesti dapat full mark. Okay, mari kita tengok soalan ni. Ni rajah 5.1, rajah 5.2. Okay, bandingkan jarak objek. Soalan ni. Jarak objek. Kat mana jarak objek? Jarak objek jarak antara apa dengan apa? Jarak objek ialah jarak antara U kan? Antara objek dengan kanta lah. Okay. Alright. So, siapa lebih besar? Ataupun siapa lebih pendek? Izwan. Okay, siapa nak cuba satu jawapan? Jarak objek dalam diagram 5.1 lebih panjang, lebih jauh daripada jarak objek daripada rajah 5.2. Okey, cantik jawapan dia. Cikgu jawab macam ni je. Senang kan? Buat macam ni je. 5.1 lebih besar daripada 5.2. Sebab ini soalan apa? Soalan bahagian A kan? Jarak objek. So 5.1 besar 5.2. Okay. Cikgu lupa nak cakap bila nak jawab tu tak payah jawab panjang Kita jawab tepat pada apa yang ditanya je. Okey, faham Okey, betul. 1 markah. Okey, mari kita pergi soalan kedua.
Bandingkan size image. Size image. Image kat mana yang ni? Dia dah label nampak tak? Macam mana jawab? Okay, siapa boleh nak bagi jawapan? Okay, cepat. Dah dapat satu markah. 5.1 Dan lebih 5.1. kecil 5.2. 5.1 lebih Kecil. kecil. Bagus. Cikgu suka jawapan tu. Ataupun macam ni lah kan. Walaupun 5.2 ni besar, tapi kan kita dah mulakan dengan 5.1, so korang tulis 5.1 kurang. Nampak tak? Ni 5.1, ni 5.1. Nampak tak perbandingan dia? Yang ni besar, yang ni kecil kan? Jadi sekali imbas, hubungan apa ni kita nak kata? Berkadar terus ke berkadar songsang? Songsang. Ya, berkadar songsang. Bila satu besar, satu kecil kan, maknanya hubungan berkadar songsang. Kita jawab ni, nyatakan hubungan antara jarak objek dengan size image kan jadi berkadar songsang. Dah dapatlah 3 markah. Oh sebelum tu, bandingkan ketebalan. Macam mana nak tengok ketebalan? Satu tengok gambar rajah lah, tapi gambar rajah kadang tak. Tapi you all rasa macam mana ketebalan dia? Macam mana? Sama ke ada besar, ada kecil? Yang ini ramai yang tak salah saya. Okay, you all rasa apa? Tebal ke, sama ke ataupun siapa lebih tebal? Sama. Sama, ya betul. Dia ada satu keyword tau. Ingat lagi tak dia kata? Panjang fokus yang sama. F yang sama. Bila F sama, maknanya kanta tu sama tebal. Itu satu keyword dia lah. Maknanya kata, apa yang dia bagi dekat soalan atas-atas tu akan bagi guide pada you all nak jawab. Ataupun tengok gambar rajah lah, pun boleh lah kan. Sama, okey dapat. Yang ni pun dah dapat berapa markah dapat ni? 1, 2, 3, 4 kan? 4 markah dah dapat dah. Senang-senang kan? Okey. Mari kita jawab soalan ni. Sebab ini ialah 9 markah, so ada satu soalan pengiraan. Kan juga kata, mesti ada satu soalan pengiraan. Okey, jarak objek, dia bagi 15 cm. Okey, jarak objek apa simbol kelas? U kan? So U sama 15. Okey, yang kedua. Jarak image, apa jarak image? V kan? Okey, V sama dengan berapa kelas? 30. Okey. Berapakah pembesaran image? Ingat lagi tak formula dia? Siapa boleh ingat pembesaran? Siapa boleh bagi cikgu? Apa formula pembesaran? Rasa cikgu kat depan ada. Dekat muka surat depan ada. So M sama dengan apa? Siapa boleh bagi cikgu? Dia ada U dengan V je. V per U. Yes, jangan tukar. V per U. V per U ke U? Betul lah V per U Okay, V per U. So V 30 bahagi 15. So berapa? 30 bagi 15. Berapa? Lambatnya. 2. Ya, 2. Ada unit tak? Okey, ada unit tak? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Sebab 30 cm bahagi 15 cm. So unit potong kan? So dia tak ada unit. So jawapan dia 2 lah. M sama dengan V per U. Ya, betul. Pasal unit you all jangan risau lah you all tulis je apa yang you all rasa betul. Kalau rasa tak sure, tinggal je jawapan tanpa unit. Okey je. Kadang-kadang dia tiba. Tapi kalau tahu tu for sure tulis je. Dengan yakin kan? Tulis. Tapi kalau salah, tengoklah kadang-kadang salah dia akan tolak markah. Tapi nasihat cikgu kalau tak yakin, tak payah tulis unit. Tinggalkan je jawapan. 2. Macam ni memang tak ada unit lah. Tak ada unit. Okay, faham ke apa cikgu maksudkan tadi? Okay, kalau sekali lagi, unit ikut pada ni, tak ada unit Satu lagi, kalau tak sure unit apa, tak payah tulis. Senang cerita. Okey, dia akan tanya juga soalan kefahaman. Kan cikgu kata mesti ada soalan kefahaman. So, mari kita cuba jawab. Okey, cikgu nak cuba bantu you all. Tengok gambar rajah. Okey. Satu alat yang mengandungi satu kanta cembung. Ni digunakan oleh seorang tukar jam untuk melihat komponen-komponen kecil di dalam jam. Ni lah. Okey, ni alat ni kan. Oh sorry, ni kat mata dia ni. Nampak alat dia label kan? So kat alat ni ada kanta cembung. Nampak ni kanta cembung. Okey, ni ialah jam. Okey, nyatakan di manakah kedudukan jam harus diletakkan
di hadapan alat itu supaya dapat melihat komponen kecil di dalam jam. Gak apa jawapan you all? Kat mana nak letak kanta ni? Sorry, bukan. Kanta ni dah tepat. Macam mana nak letakkan jam ni? Cuba tengok cara dia duduk ni. Macam mana nak jawab? Okay, siapa nak bertry jawapan dia? Soalan ni nak kena fikir sikit lah. Tak apa, kita cubalah. Ini soalan SPM cikgu petik daripada soalan SPM. Okay, cuba tengok gambar rajah ni. Kanta cembung kat sini kan. Kalau kanta cembung, you all belajar kata cembung, kegunaan dia yang kat mana image yang besar. Dekat mana image yang besar. Ingat lagi tak kita ada kedudukan U besar daripada 2F, betul tak? U antara F dengan 2F sebagainya kan. Cuba you all ingat kedudukan mana image yang besar. Maksudnya anak-anak U lebih kenal kecil daripada F. U U dengan U sama dengan U lebih kecil daripada F. U sama dengan F. U lebih besar daripada F. Lebih kecil daripada 2F. Ui cepatnya. Kat sini U lebih ni betul kan? Alright. Kat situ. Okay, betul-betul. Alright. Jawapan yang betul. Cikgu potong ini ya. Dia ada dua ni. Sama ada nak ambil U kurang pada F ke U antara F dengan 2F. Okay, kita pergi balik. Jam ni, kita nak tengok image jam dia. Kita nak betulkan dia. Kita dia nak tegak ke dia nak terbalik? Kita nak besar betul. Kita nak size besar. Tapi kita dia nak tegak ke nak terbalik? Nak tegak. Nak tegak. Kat mana image yang tegak? Dia besar dan tegak. Kat mana? Nak tegak. Yalah memang nak tegak. Okay. Kita nak besar dan tegak. Okay. Antara dua lokasi ni. U kurang daripada F. U antara F dengan 2F. Kau fikir nak mana? Yang mana yang betul? U lebih kecil daripada F. Ya. Itulah jawapan dia. So kita pilih jawapan dia. U lebih kecil daripada F. Kenapa? Kerana kita nak image yang besar dan tegak. Itu dia punya apa? Orang kata apa? Kena fikir logik cara nak jawab. Soalan ni memang ramai pelajar tak boleh skor lah sebenarnya. Tapi tu cara nak tackle soalan macam ni. Tengok gambar, tanya balik. Apa sal kita nak tengok jam ni kan? Mesti nak tengok jam halus. Kita nak besarkan image dia dan kita nak dia tegak. Nampak tak dua markah kat sini? Okey, ada soalan tak tanya kat situ soalan? Okey boleh Alright. Mari kita jawab satu lagi soalan. Ni satu soalan transformer. Transformer ni sebenarnya anak-anak soalan yang orang kata apa boleh makan je sebenarnya. Soalan yang mudah sangat untuk transformer. Okey, mari kita jawab Multi-tab ni ialah maksudnya ingat lagi tak dekat makmal kita kan kita ada macam bekalan kuasa tu kan. Ada 2, 4, 6, 8, 10, 12 kan. Ini yang kita panggil apa? Multi-tab. Kita boleh ukur, tukar dia punya apa? Voltan dia. Okay, mari kita tengok gambar rajah. Okay, anak-anak tengok gambar rajah. Boleh nampak kan? Okay, belah kiri ni kalau ada bekalan kuasa kita panggil apa? Gergelung primer. Okay, yang sebelah kanan adalah apa? Gergelung sekunder. Nampak ni maklumat dia. Yang ni 1000, bekalan kuasa 240. Ini ialah voltan premier kan? Okay. Kemudian kita ada gergelung sekunder. Kemudian dia pecah tau. Dia ada dua. EF dengan apa? DE. Dia ada dua. EF kat sini, DE. DE dia bagi DE dia bagi 48 volt. Yang ni 200. Maknanya sekarang dia suruh cari ni berapa. Boleh tak cari berapa VEF, berapa NEF. Okey, mari kita jawab soalan pertama. Ini maklumat dia bagi kan dalam gambar rajah tu. Okey. Boleh lah. Okey, mari kita tengok soalan pertama. Apakah jenis transformer yang ditunjukkan? Okey kelas, apa jenis transformer? Siapa lagi? Apakah jenis transformer? Tengok gambar rajah ya. Kat sini 1000, kat sini 60. Sorry. Dekat sini 240 volt, kat sini 60 volt. Injak turun. Sedang tak? Confirm dah satu markah. Okay. Transformer injak turun. Okay. Mari kita jawab soalan yang seterusnya. 3 markah. Nampak tak cikgu kata tadi? Soalan pengiraan. Jangan kita sia-siakan. Mari kita tengok. Macam nak cari NEF, macam nak cari VEF. Okay. Nak pakai formula apa kelas? Pakai formula, ingat lagi tak formula ni?
VP bahagi NP sama VS bahagi NS kan. Ini formula yang kita ada. Mari kita masukkan nilai. VP 240 setuju kan? NP 1000 setuju kan? Nampak? Dekat sini NS 60 sebab dia bagi NS kan. So kita cari NS. Berapa NS? So cikgu selesaikan. Cikgu dapat 250. NS 250. Tapi dia bukan nak NS kan kelas. Dia nak apa? NEF betul? So berapa jawapan? NEF kat sini kan? Yang ni semua ialah berapa? 250. Boleh tak cari yang ni berapa? Dekat sini. Kat sini berapa? Sini 200 kan? Kat sini sampai sini 250. Okey, berapa jawapan dia kelas? NEF? Dapat tak? Okey, tadi kita kira ni kita dapat berapa? 250, betul 250. Dekat sini kita 250. Jadi dari D ke ni sini 200. Boleh tak cari berapa kat sini? Jumlah semua ialah 250. So apa kita kena buat kelas? Faham tak konsep transformer ni? Untuk cari NEF 250 tolak 200. Siapa tolak 200? 250 Ya, NS. betul. So kat sini 250 kan? Sini 200. So kita tolak maka jadilah 50. So jawapan dia ialah apa? 50. Satu markah lah. Okey, kemudian dia tanya pula VEF. Okey, dia tanya apa kelas? VEF. Yang ni lah kan? So apa kita buat? Kat sini dah tahu 48 volt kan? Betul? Jadi nak kena cari ni, kena cari dulu. VS dia dah bagi 60 kan? So apa kita buat? 60. 60. Dari sini ke sini. Tolak dengan berapa? 48. So kita dapat berapa? 12 volt. So jawapan dia ialah 12 volt. Dapatlah 2 markah. Jalan kerja semua dapat 3 markah. Okey. Soalan dia cikgu rasa tak susah kan? Anak murid cikgu ramai yang betul lah kat sini. Soalan transformer ni tak susah sebenarnya. Okey. Ada nak tanya soalan ke? Okey ke ni? Petang-petang ni. Okey, yang lain? Alright, mari kita jawab soalan seterusnya. Okey, kita jawab soalan seterusnya. Okey. Berdasarkan rajanan dan jawapan di 6B, okey, bandingkan NP, NDE dan NEF lah. So yang paling besar ialah yang kita dah susun kan. So NP besar daripada NDE, besar daripada NEF. Okey. Okey. Kemudian bandingkan nisbah. Nisbah dia. So kita dah ada tadi nisbah dia yang ni kan. Kan dia suruh buat apa? VP kepada apa? VS sama dengan apa? NP bawa naik atas kan? NP bahagi NS. Apa hubungan antara ni? VP bagi VS bahagi NP bagi NS. Apa hubungan ni? Apa dia ni? Sama kan? Maksudnya nisbah dia adalah sama. Jadi jawapan dia ialah ratio dia akan jadi sama. Nisbah tadilah akan jadi sama. Faham tak dia? Apa cikgu maksud dengan nisbah tadi? Okey tak? Okey? Faham cikgu? Alhamdulillah. Tak faham tanya sia-sia kita duduk 2 jam kat sini. Okey. Nampak soalan dia adalah soalan yang kita sebenarnya biasa buat kan. Cuma ditanya dalam bentuk yang kita bergelabah lah sekejap kan. Ditanya nisbah. Okey. Alright, last kali. VP, VDE, VL. Okey, kita ikut ni je sebab dia ikut pada bilangan litar. So jawapan dia sama lah. VP besar daripada VDE, besar daripada VEF. Tulis macam ni Jangan cikgu kalau jawapan macam ni memang cikgu suka. Senang nak tengok jawapan dia. Okey, kita ada satu lagi soalan. Berdasarkan ni, nyatakan hubungan antara bilangan litar dengan nilai voltan. Mari kita tengok sini. Apa hubungan dia? NP, VP. Besar kan? Apa hubungan tu? Berkadar terus atau berkadar susam?
Songsang. Ya. Sonsang? Kenapa awak cakap sonsang? Tengok sini. MP dia 1000 kan? Bila MP tinggi, VP juga akan jadi tinggi kan? Sebab VP besar kan daripada VD. Dia paling besar kan? NP dia yang paling besar. So maknanya bila MP besar, VP akan jadi besar. So ini adalah berkadar apa? Berkadar terus. Terus faham. Cikgu salah. Faham tak faham? Faham. Faham Faham cikgu. Salah ni, berkadar terus. Itu pasal kenapa cikgu suruh tulis macam ni. Bila ini besar, yang ni pun besar kan? So ni VP, kita tengok P. P ya, nampak tak? NP besar, VP besar. Maknanya kata berkadar terus. Senang aja nak tengok. Jangan buat silap. Okey, last kali. Kalau berkala kuasa, kita ganti dengan berkala kuasa arus terus. Yang tadi dia cakap arus balik. Berapakah nilai arus yang mengalir dalam gegelung sekunder? Okey. Ni keyword dia. Arus terus. Berapa jawapan dia? Okay, ingat lagi tak? Syarat nak pakai transformer kena arus apa? Arus ulang-alik ke arus terus? Ulang-alik. Arus ulang-alik. Kalau arus terus boleh tak mengalir arus? Boleh tak kalau pakai arus terus? Arus terus tak boleh sebab arus terus dia punya apa medan magnet tak boleh berubah kan? Tak boleh dipotong kan? So jawapan dia kosong. Kan senang tu jawapan dia. Okey. Kau rasa senang tak soalan ni? Senang. Senang, ya betul. Anak murid cikgu ramai dapat 9. Maka penuh. Sebab soalan ni dengan syarat jangan buat silap lah. Ramai yang salah kat sini. Itu. Okey So bila nak jawab jangan gelojoh berhati-hati jawab. Okey, kita macam mana nak bincang soalan 7. Pernah tengok tak tukar besi ni? Kita ada Ziyad dia. Tu Ziyad tu dia lontar peluru silap. Ni pernah tengok ni. Okey. Pernah tengok kan tukar besi ni kan? Okey. Kita jawab soalan ni lah. Bukan susah pun. Daya memusat yang bertindak ke atas tukar besi. Ini tajuk mana kelas? Kata berapa ni? Tiba-tiba ada daya memusat dia. Kata berapa ya? 3 tempat. Ke tempat. Tajuk apa? Newton semesta Newton. Newton apa ya? Cikgu lupa. Graviti yang semesta Graviti lah. Newton. Ingat graviti tadi. Newton hukum semesta Newton. Itu dia. Okey, cikgu nak tanya ni daya musat. Siapa ingat daya musat tu apa? Centripetal force. Apa maksud daya musat? Tak boleh ingat pun kau tengok gambar ni. Dia baling ni, dia pusing ni kan. Macam mana nak bagi jawapan? Tengok gambar aja. Kau tak ingat lah. Daya yang macam mana? Daya yang menghasilkan gerakan membulat. Betul lah tu. Kalau cikgu bagi betul. Sebab ada perkataan apa? Daya yang menghasilkan gerakan membulat. Kalau cikgu bagi betul. Tapi kita nak yang ikut buku panjang Daya yang membolehkan satu objek bergerak mengikut laluan membulat lah. Dan arahnya sentiasa menuju ke pusat bulatan. Tapi kalau cikgu, you jawab jawapan tadi tu dah betul pada cikgu. Tak sebut kataan membulat. Objek bergerak secara membulat. Itu jawapan yang paling tepat. Dah dapat satu markah. Okey, nombor 2, mari kita tengok. Arah mana daya memusat ni? Arah mana kat mana daya memusat? Arah mana? Siapa nak bagi jawapan? Ni kita pusing. Ni ialah objek kita. Arah mana daya memusat? Lupa lah cikgu. Lupa. Daripada tukar besi ke budak lelaki tu. Sebab nampak ni, pusat bulatan kita kat mana? Kat mana pusat bulatan? Dekat sini ke dekat sini? Dekat orang ni ke dekat tukar besi? Pusat bulatan Kat orang. kat orang, betul. Dia pusat kan? Sebab dia akan Orang. dia pusing macam ni, betul tak? So jawapan dia begitu. So ini adalah F. Ya. Okay. Dapat? Betul lah jawapan tadi kan? Okay, very good. Okay. Okay, settle lah. Dah 2 markah. Okay, ini soalan pengetahuan lah. Tadi yang cikgu cakap tadi. Okay, mari kita jawab soalan ni pula. Soalan pengiraan.
Okey, check. Ada formula tak? Ada, don't worry, cikgu dah check. Hitungkan daya memusat. Dia katakan tukar besi tu jisa dia 4 kg, jejari dia 1.6 meter, bergerak dengan laju linear 25 meter per saat. Hitungkan daya memusat. Okay, siapa boleh cari apa formula dia? Tak apalah, kita nak cepat dah. So ni formula dia. Jangan risau dalam apa tu? Dalam senarai formula ada. Cuma nak tahu apa macam nak guna. So M ni apa? M ni jisim tukar besi tu 4 kg lah, cikgu masukkan 4. Satu lagi kan, kadang-kadang soalan ni dia jahat tau. Dia bagi unit tak sama. You all kena tukar pada unit kilogram. Jangan lupa tukar. Okay, V ni apa? Laju. Ada kan? 25 kuasa 2. Satu R ni adalah jejari. Jejari yang tadi lah kan? Laju. Okay, ni R lah ni R. Ni pusat kan? Okay. Macam tu kan, dia pusing tadi kan? So ni adalah R ni adalah V laju, R adalah jejari. Okay, cikgu selesaikan, cikgu dapat jawapan ni. Kalau you all selesaikan, you all boleh tengok lah. You all print ke bahan ni? Kalau kat rumah ada kemudahan bolehlah print. Kalau tak pun tak, jangan risaulah. Nanti cikgu akan bagi dalam bentuk PDF kan. You all boleh buat reference lah. Kira-kira. Mana-mana bahagian pengiraan belajar balik. Check balik. Betul tak jawapan cikgu ni? Okay. Alright. Ada soalan tak? Okay. Boleh kita teruskan. Ini cikgu nak ajar korang soalan ni. Jangan risau Okay. Ni cikgu nak bincang soalan ni. Cikgu tak nak you all buat silap lah. Okay. Alright, mari kita tengok sini. Ciri-ciri lemparan tukar besi, dia ada 3 jenis tau. FGH, dia bagilah panjang tali yang tadi, laju dia bagi. Ini data dia lah, dia bagi kan. Kali ni dia bagi dalam number tau. Dia bagi dalam bentuk number. Okay, soalan pertama. Nyatakan ciri-ciri yang sesuai mempunyai tegangan tali yang paling tinggi ketika dilontarkan, beri sebab. Yang mana supaya tali tu tegang tau. Tali tegang. Faham tak apa maksud tali tegang? Ni tali kan? So bila kita pusing, tali tu tegang. Kalau tegang, barulah dia pusing dengan lebih baik kan? Tapi kalau tali kendur, dia tak akan pusing dengan baik lah. Tu dia punya tu, ciri dia. Okay, mari kita jawab soalan ni. Panjang tali. Macam mana kita nak buat panjang tali? Supaya dia boleh tegang tau. You nak jawab apa? Cuba pilih kat sini. Pendek kan? Pendek ke panjang? Pendek. Pendek. Bagus. Baguslah korang ni Ya, jawapan dia pendek. Betul. Yes. Sebab, bagi sebab. Kenapa dia tegang? Kenapa dia tegang? Sebab dia masalah. Kadar songsang dengan panjang tadi keluli. Cantik je jawapan awak. Ya, itu jawapan dia. Daya memusat berkadar songsang dengan jejari. Itu jejari. Cikgu nak bagi clue tau. Kalau you all tak ada idea, formula dia apa? Check balik formula. Ni daya musat kan? Okay. Sama dengan M laju kuasa 2 kan? Bagi apa? R. Nampak tak? Kita tali tu dia nak tegang, dia bergantung pada daya memusat. Jadi kalau tali tu nak tegang, daya memusat dia tinggi lah kan? Ataupun tak boleh jawab, you jawab macam ni. Daya memusat berkadar songsang dengan R. Pun kita terima jawapan dia. Itu dia. Okay, laju. Alright, satu lagi cikgu nak komen. Anak murid cikgu ramai yang tulis jawapan dia 1.15. Cikgu bagi betul lah juga walaupun ni jawapan dia. Tapi cikgu nasihatkan, jangan bagi jawapan macam ni. Dia jawapan apa? Pendek. Itu ramai pelajar yang buat. Tapi sebenarnya kalau 1.5 kita terima lah jawapan dia. Tapi the best is what? Tetap pendek. Okay, next. Laju linear. Okay, laju linear kita macam mana? Okay, laju linear dia. V dia. V lah kan? Nak macam mana? Besar, kecil ataupun besar atau kecil lah. Mana kita nak? Besar. Besar, yes. Besar ataupun tinggi kan? Alright. Agak-agak reason dia? Sebab dia? Nak tegang tali. Nak tegang tali, apa yang kena tinggi sebenarnya?
Besar. Okay. Apa yang besar? Apa yang besar? Daya memusat berkadar dengan laju linear. Alright, daya memusat berkadar. Terus ke soalan tadi? Tak dengar. Terus. Ya, kadar terus kan? Alright, jawapan dia sama tadi. Daya memusat tinggi, daya memusat tinggi. Okay, reason kita boleh ulang lah, tak ada masalah. Okay, yang ni daya memusat tinggi, yang ni pun daya memusat tinggi. Ataupun daya memusat berkadar terus dengan laju. Kalau tak ada idea nak jawab, itulah cara dia. Maknanya pakai formula yang dia bagi dan you all boleh manipulate daripada formula. Okay, akhir sekali nak pilih yang mana FGH, yang mana kita nak pilih? H. Ya, H. jawapan dia H. Kan senang jawapan dia. H. Ini pun ramai anak murid cikgu skor lah soalan ni. Okay, ada soalan? Alright. So kita dah selesai soalan ni. Soalan ni cikgu tinggalkan dulu lah. Kita pergi soalan esei boleh tak? Dah nak habis dah. Sekejap je masa. Okay, mari kita tengok soalan esei. Okay, kalau siapa ada soalan, okay, ada, kalau sempat kita bincang ni. Ini pun cikgu ada tips sebenarnya nak jawab ni. Tak apalah. Kau nak pilih soalan 9, 10. Okay, kita tengok bahagian B dulu. Cikgu tak dapat bincang dua-dua lah. Okay, siapa yang ada soalan, nak bincang soalan gelombang elektromagnet ataupun nak bincang soalan yang orang baring atas, orang sakit baring tu. Yang mana satu nak pilih? Gelombang elektromagnet. Jawab pilihan. Nombor? 9. 9. Alright, mari kita jawab nombor 9. Kalau sempat kita jawab nombor tu. Okay, nombor 9. Rajah menunjukkan susunan gelombang elektromagnet. Okay, dia dah bagi ni. Okay, you ingat tak macam mana? You mesti ada dia punya akronim kan? Ini. Radio, microwave, inframerah, cahaya nampak, ultra ungu, sinar X, sinar gamma. Betul? Yang mana yang frekuensi paling tinggi? Nak tanya. Sinar gamma. Yes, sinar gamma frekuensi tinggi kan? Jadi frekuensi arah sini lah. Maksud ni yang paling rendah kan? Ini paling tinggi. Maka lambda dia terbalik dah kan? Jadi lambda sini paling rendah. Itu yang kita belajar lah ya. Alright, okay. Soalan seterusnya. Namakan jenis gelombang bagi gelombang elektromagnet. Gelombang elektromagnet ni jenis gelombang apa? Ingat tak kita ada dua jenis gelombang? Satu gelombang melintang, satu gelombang membujur. Okay, yang mana? Gelombang melintang. Very good. Kita ada gelombang melintang. Yes. Kalau gelombang membujur satu je, iaitu gelombang bunyi kan. Satu je contoh. Okay, dah satu markah. Kita yang ni 20 markah tu. Kita nak target 20 ya. Okay, alright. Mari kita tengok ada anak seremban ni boleh dapat 20 tak? Okay, mari kita pergi soalan kedua. Ni adalah soalan kefahaman. Sebab apa tau? Dia ada 4 markah. Tengok sini 4 markah. Okey. Gelombang ultrasonik yang digunakan mengesan keadaan fetus. Fetus tu baby janin dalam rahim seorang wanita yang mengandung. Okey, ni dia punya ni. Okey. Ini cikgu nak jawab 4 markah Terangkan bagaimana gelombang ultrasonik boleh digunakan untuk mengesan keadaan fetus. Bagaimana? Kan. Itu pertama. Yang kedua, berikan satu sebab mengapa gelombang ultrasonik selamat berbanding sinar X. Okey, kat sini berapa markah? 4 markah. Dia kata berikan satu sebab. Maknanya yang ini 1 markah. So yang bagaimana ni berapa markah? 3 markah. Alright. Okey, macam nak jawab soalan ni? Mesti kau tak ingat kan macam mana? Okay, clue dia ialah tengok gambar rajah. Okay, clue dia ialah alright kelas. Apa yang ada pada gambar rajah? Apa dia? Kita ada transmitter, kita ada pemancar, kita Pemancar. ada penerima. Memancarkan gelombang ultrasonik. Alright, dia pancar kat mana? Pergi kat mana? Pemancar ni pancar gelombang ke mana? Betul, dia memancarkan gelombang ultrasonik ke mana? Ke janin. Ya, ke janin lah. Okey, betul. Okey, lepas tu apa jadi pada gelombang ni? Dipantulkan. Alright, gelombang ni dipantulkan. Alright, betul. Gelombang ni dipantulkan oleh janin
Lepas tu gelombang tu pergi mana? Gelombang yang dipantulkan pergi ke mana? Okey, pemancar, pancarkan gelombang ultrasonik. Baby, janin memantulkan gelombang. Ke mana dipantulkan? Penerima. Ya, ke penerima. Alright kelas, buat pengetahuan you all. You all cakap macam tu saja tadi. Dah dapat berapa markah? Markah pertama ialah apa tadi? Hantar gelombang pemancar memancarkan gelombang ultrasonik, satu markah. Okey, markah yang kedua tadi pantul je, sebut pantul je. Janin memantulkan kan? Markah yang kedua. Markah yang ketiga, siapa yang kesan tadi? Penerima akan mengesan. Dah dapat berapa markah? 3 markah. Alright. Sekarang cerita kat cikgu, kenapa kita pakai gelombang ultrasonik? Kenapa tak pakai gelombang X-ray? Siapa nak bagi satu sebab? Senang kan nak jawab kan? Tengok gambar raja je. Tengok gambar raja. Okey, transmitter pancarkan. Jadi janin pantulkan. Siapa yang terima? Penerima. Dah 3 markah. Okey, sekarang bagi cikgu, kenapa kita pakai gelombang ultrasonik? Kenapa dia kita gunakan? Okey, cepat. Agak-agak lah kau rasa lah. Okey, cepat. Kita dah dapat 3 markah. Tadi dah 1, dah 4 markah. Frekuensi tinggi. Siapa yang tinggi? Frekuensi siapa yang tinggi? Cepat. X-ray. X-ray tinggi kan? Okey, so apa kesan dia kalau Frekuensi. frekuensi dia tinggi? Okey, tinggi frekuensi. Jadi kesan dia apa pada janin? Kita kena cakap pasal kesan pada janin. Apa dia? Sinar X mempunyai kuasa pengayunan yang tinggi. Kuasa pengayunan. Ui, dahsyat. Frekuensi tinggi, kuasa pengayunan tinggi. Okey, betul. Apa kesan daripada janin? Merencatkan pertumbuhan janin. Bolehlah kita terima. Okey, maknanya dia memberi kesan merencatkan pada janin. Okey, cikgu terima jawapan dia. Okey, mari kita check jawapan cikgu Okey, ini tambahan lah Tambahan tadi, ultrasonik dapat bezakan lapisan tisu lembut. Maksudnya kalau tulang tu banyak yang dipantulkan. Sebab tu dia dapat image yang tulang kan. Tapi kalau macam tisu-tisu ni gelombang dipantulkan sikit je lah. Jadi dia dapat jadi image tu lebih terang pada tulang tadi. Okey, yang tadi. Sinar X menembusi semua tisu badan kecuali tulang. Okey, tadi ni kuasa penembusan tinggi. Okey, kuasa penembusan tinggi. Ini menyebabkan sel dalam badan rosak, mutasi atau kanser. Ini. Tapi kalau tadi ni merencatkan pembesaran janin, cikgu rasa cikgu terima lah jawapan tu. Kita terima. Okey. So sini ada 2 markah. Frekuensi tinggi tu bermaksud tenaga yang tinggi, maka dia boleh merosakkan sel janin ataupun boleh menyebabkan kanser. Itu jawapan yang paling tepat. Paling senang lah nak jawab. Okey, boleh dapat point tu. Okey alright. So you dapat 3 markah. Tadi pun 4 markah lah, lebih dapat 4 markah. Okey, very good. Okey, sekarang mari kita pergi pada soalan pengiraan, 5 markah. Okey, you all ada power lagi ke? Boleh jawab ya? Sengaja bagi. Okey, mari kita tengok soalan C ni. Macam mana kita dapatkan 5 markah? Okey. Okey, mari kita jawab bot menghasilkan gelombang ultrasonik frekuensi 40 kHz. Nampak tak? Frekuensi tulis F sama dengan 40. Okey, kelas. Ni satu lagi pesanan cikgu. Tadi ingat nanometer kan? Okey, kilo. Kilo apa kilo. 10 kuasa 3. Yes, so tulis macam ni. 10 kuasa 3 Hertz lah kan? 10 kuasa 3 Hertz. Susahnya cikgu nak tulis. Okey, 40 darab 10 kuasa 3. Ataupun tu jawab apa? 40,000 lah kan? 40,000. Okey. Dah, buat macam ni. Dah dapat 1 markah. Okey. Seterusnya ialah laju 1400. Okey, V ialah apa? 1400. Okey. Okey, you dah biasa buat soalan ni. Okey, soalan pertama dia tanya apa?
Lambda. Okey, macam cari lambda kelas. Apa formula lambda? Formula ni ada kat depan. Okey, siapa boleh bagi cikgu formula? Cepat-cepat, kita nak skor 5 markah ni. Oi, dah slow dah. What is the formula? V Lihat lagi sama tak? lambda. V sama dengan F lambda, betul. Jadi lambda sama dengan V bahagi F, betul okey, ni formula dia. Biasa gunakan formula ni kan? Soalan ni adalah soalan yang very basic yang cikgu you all awal-awal lagi dah ajar soalan ni. Okay. Alright, so ni cikgu solvekan. Jangan terbalik maknanya V 1400. Lambda tadi, F tadi adalah 40,000. Jadi cikgu jawab jawapan dia ni 0.035 meter. Nampak tak? Cikgu tak tulis unit pun cikgu terima. 0.035. Kalau tak tahu unit tak payah tulis. Okay. Tapi kalau nak tulis tak ada masalah Okey, dapat tu? Alright. Sekarang ni boat tadi kan, boat tadi dikesat oleh penerima gelombang di bawah boat. Maksudnya ni adalah boat. Okey. Dia hantar dekat sini. Okey. So ini pantul balik, terima ke atas. Timba kat sinilah. Begitu. Jadi dia tanya ialah berapa kedalaman laut ni? Okey. Ingat lagi tak formula dia? Siapa boleh ingat formula dia? Untuk gelombang. So kalau you all dah biasa buat, you all dah tahu dah formula dia. Apa dia formula dia? S sama dengan apa? Ingat lagi tak? Laju sama dengan apa? Sorry, bukan laju, kedalaman lah kan? Jarak. Jarak sama dengan apa? Apa jarak apa? D sama dengan VT bahagi 2. Very good. BT bagi 2 kan? Kenapa nak bagi 2? Kenapa nak bagi 2? T ni masa dari sini pantul balik. Tu T. 2 ni sebab apa? Kita nak satu bahagian je kan? Sebab kita bagi 2. Kita nak pergi sajalah kan? So B, T bagi 2. Kita nak masa daripada sini ke sini saja. Okay. So selesaikanlah. So kita masukkan S kita berapa S kita ialah okey, V kita tadi berapa? 140. Cikgu tak tulis kat depan. Darab dengan masa kita berapa? Darab dengan 0.03. Bagi ke berapa kelas? Bagi ke 2. Okey, siapa boleh tekan kalkulator sekejap? Berapa jawapan dia? 1400, 700 kan? 700 darab 0.02. Cikgu rasa 21 meter, betul tak? 21 ke 21 meter. Betul 21 meter. Kan senang kan soalan ni? Senang tak? Senang tak? We dapat 5 markah tak? Yang ni saja tulis 40,000 1 markah. Jalan kerja markah yang kedua. Jawapan ni markah ketiga. Kemudian, cikgu salah. Kat sini tak ada markah. Dia masuk sini 2 markah. Yang ini je. T bagi 2 dah dapat markah. Masukkan dapat jawapan semua total 5 markah. Okay, alright. Faham tak? Okay, alright. Kita dah masa sikit lagi. Cikgu nak your score soalan ni. Okay, cikgu ajar teknik macam cara kita nak dapatkan jawapan ni dengan mudah lah. Okay. Jadi, gelombang digunakan dalam komunikasi dan penyiaran sedunia melalui satelit. Satelit tau. Kalau satelit ni, kau rasa satelit ni kat mana Satelit ni duduk kat mana? Luar angkasa. Very good. Luar angkasa kan? Luar angkasa. Jauh kan? Okay. Ada di Direktur Mengkaji Ciri Gelombang. Okay. Kita nak komunikasi. Komunikasi ni biasanya untuk siaran televisyen ke atau untuk komunikasi lah kan? Okay. Sekarang ni soalan dia ialah untuk komunikasi penyiaran melalui satelit. Maksudnya kita nak siaran televisyen lah contohnya melalui satelit. Okay. Mana satu gelombang yang paling sesuai? Okay. Mari kita pilih. Okay, sini dia bagi jenis gelombang, frekuensi, laju gelombang, kesan belah. Okay, yang pertama yang kita sure lah. Jenis gelombang. Dia bagi kat sini 2. Ultrasonic dengan micro. Okay, you all rasa nak pilih apa? Micro.
Yes, apa? Ultrasonic. Micro. Very good. Kenapa kau tak nak pilih ni? Ultrasonic. So, yang ni dah out lah. So ni out lah dah cancel lah, jangan tengok. Lagi kat mana? Ni pun out. So tinggal apa? X dengan Z ya kan? Okay, next. Mari kita tengok frekuensi pula. Rendah ke tinggi? Kau rasa? Tinggi. Tinggi. Biarlah betul sebab kita nak pergi ke angkasa. Kalau nak pergi angkasa, frekuensi kena tinggi. Bermaksud tenaga tinggi. So kita pilih ni. Nampaknya rendah. Automatic out. So tinggal apa? Tinggal ni je kan? Nampak ni? Okay, mari cikgu bagi markah Yang ini markah satu markah. Tinggi markah yang kedua. Okay. Laju dia. Laju jadi apa Mestilah tinggi kan? Okay, ini markah yang ini cikgu bagi markah ketiga. Ini markah kelima. Okay, kesan pelemapan. Mestilah jawapan dia apa? Rendah. So ni markah ketujuh. Okay, jadi kelas you all pilih apa sebenarnya? Nak pilih apa? Mana yang paling sesuai? X. X. Ya, kita pilih X. Maka kita dapat markah ke-9. Nampak tu? Lepas tu kan, bila you all ada 4-4 ni, 1, 3, 5, 2, 7 ni, confirm you all akan dapat markah ke-10. Nampak tak? So dapat berapa markah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 markah. Ada lagi berapa markah? 10, ada 4 markah. 4 markah datang dari mana? Datang daripada sebab. Okey, mari kita pilih. Gelombang mikro. Kenapa nak sebab? Kenapa kita pilih gelombang mikro? Okey, cikgu jawab macam ni kita buat table. Cikgu buat table macam ni. So gelombang mikro. Kenapa gelombang mikro? Siapa boleh bagi sebab? Okey, kenapa kita nak pilih gelombang mikro? Bagi sebab. Dia 4 sebab ni masalah sikit. You kena banyak buat latihan baru esok you boleh dapat lah. Cadangan jawab. Okey apa kalau gelombang mikro tadi dia dekat satelit kan? Satelit tak jauh dulu angkasa. Agak-agak sebab apa kalau kita pakai gelombang mikro? Bagi je satu sebab. Okey, cepat. Kita ada satu soalan lagi nak bincang. Oi, dah letih dah. Sikit lagi Okey, satelit jauh. Okey, kalau jauh kita dari bumi kan, gelombang tu daripada bumi nak ke satelit. So gelombang tu kalau kita cakap makin lama suara kita makin perlahan kan. Sebab kita punya apa yang sebab tu tak boleh pergi jauh. Kenapa nak kena jauh? Supaya apa? Suara kita dapat pergi ke satelit tu. Okay, siapa nak cuba? Kawan-kawan seremban. Kawan. Jarak pancaran yang jauh, tinggi. Jarak pancaran yang tinggi, oleh itu kita memerlukan sesuatu perkataan yang paling tepat, yang paling nak menerangkan semua tu. Frekuensi. Dia punya apa? Frekuensi nak kena apa? Tinggi. Ya, itu jawapan kita. Okey. Kita pilih. Ni cikgu bagi banyak jawapan Okey, ada tak? Frekuensi tinggi, nampak ni? Frekuensi tinggi. Okey. Bila frekuensi tinggi, tenaga tinggi. Tenaga tinggi. Ataupun kita tak perlukan medium untuk merambat. Ataupun kuasa penebusan tinggi. Ini pun penting. Lama-lama nanti kan, kalau gelombang mikro, inilah jawapan dia punya sebab. You kena banyak banyak nak kena berlatih lah sebenarnya benda ni. Dia tak boleh datang sendirilah kan, kena banyak berlatih insyaAllah. Okey okey, high frekuensi, tenaga frekuensi tinggi ataupun tenaga tinggi. Okey, yang kedua, kenapa nak frekuensi tinggi? Tak apa, kat sini dah ada, sini dia tanya tak ada masalah, boleh tulis je, tak ada masalah. Sebab itu senang nak skor fizik sebenarnya anak-anak. Okey, kenapa nak frekuensi tinggi? Cikgu dah sebut kan? Kenapa frekuensi tinggi? Kat sini ada jawapan dia.
Okay, kenapa nak frekuensi tinggi? Tadi pakai golongan mikro sebab nak frekuensi tinggi. Sekarang ni kenapa nak frekuensi tinggi? Supaya nak pergi jauh tu. Okay, so jawapan dia apa tadi? Kawan kita tadi cakap apa? Jarak yang jauh kan? Okay, cikgu rasa kita terima jawapan dia. Ada tak? Nampak tak? Bergerak jauh. Ada pun jawapan tadi. Jadi jawapan kawan kita tadi, dia jawab kat sini kan? Tapi sebenarnya jawapan tu untuk yang ni. Kau kita dapat markah. Maksud dia dah dapat markah lah tadi. So bergerak jauh. So tadi awak bagi bergerak jauh kan? Dapat markah. Yang keempat. Tapi kawan kita tadi bagi markah apa tadi? High frequency kan? Dia dapat markah kedua. So you dah dapat 2 markah dah. Kat situ. Okay. Ataupun yang paling tepat ialah apa? Tenaga tinggi. So ingat partner dia, frekuensi tinggi ni biasanya lawan dia ialah tenaga tinggi. Okay, next. Kenapa nak kena bergerak laju? Laju kenapa Kita nak tengok siaran bola. Siaran bola kan? Kalau lambat macam mana cerita dia? Kenapa nak kena high speed? Cikgu saya nak tanya. Boleh. Cikgu, kalau frekuensi tinggi tu, kalau kita letak sebab tekanan tinggi boleh ke? Yang kat mana? Sini ya? Yang dekat markah 3 tu. Oh, markah 3 ni? Kan kenapa nak frekuensi tinggi? Lepas tu kalau kita jawab sebab tekanan tinggi. Dalam kes ni kita tak terima tekanan tinggi. Okay. Awak kena ingat tau, kalau frekuensi tinggi, jawapan dia ialah tenaga tinggi. Yang itu confirm betul. Macam mana pun memang betul tenaga tinggi. Tapi tekanan kita tak terima kat situ. Okay Okay. Okay, laju tinggi. Okay, kenapa nak laju tinggi? Okay, kita nak cepat kita nak masa pendek lah kan. Logik ni kita nak masa isyarat masa yang pendek lah. Cepat lah kan. Okay, isyarat dapat dipancarkan dalam masa yang pendek dan dia juga bergerak jauh. Okay. Last sekali ialah kesan pelembapan. Kesan pelembapan ni kita nak kehilangan tenaga yang lebih rendah lah. So kita nak kurangkan kehilangan tenaga. Itu maksud dia. Supaya kita dapat terima isyarat yang lebih kuat. Itu jawapan yang paling tepat lah. So kita pilih X kan. Kita ulang balik lah apa yang kita tulis tadi. Alright. So dapat 10 markah. Okay. Ada soalan nak tanya cikgu? Bagus siapa tanya tadi? Soalan tadi. Kalau siapa ni, sebenarnya dekat kami di Melaka, kami dah buat satu siri video tau, 10 video dalam YouTube. Yang untuk siap satu bab tu dah ada dah. Dia punya, macam ini cikgu buat campur-campur kan. Tapi kalau you all cari, you all boleh dapat siap satu bab tu ada dia punya teknik jawab dia. 2 jam. Jadi kalau nak lebih banyak lagi boleh pergi kat situ. Cuma link dia cikgu dah lupa. Nanti cikgu pass pada cikgu you all nanti insyaAllah. Okay. Alright, I think cikgu nak pergi soalan seterusnya. Kita ada 15 minit lagi. Boleh tak kita teruskan? Yang ni nanti cikgu share dengan you all Okay, cikgu nak pergi soalan ni. Sama dia lah. Okay, cikgu nak pergi soalan ni. Sepak batu ya. Okay, macam mana kita nak tackle soalan macam ni? Okay, ini adalah soalan bahagian C last sekali Okay, kita ada Ali. Mana Ali? Ali dah ni. Ali lah, Ali dua-dua. So Ali sepak bola, Ali sepak batu. Okay Okay, dia kata dalam sedua situasi Ali mengalami daya impuls. Mengalami apa? Daya impuls. Soalan pertama, apakah itu daya impuls? Siapa ingat lagi tak? Daya impuls tu. Kadar perubahan momentum. Cepatnya. Okay, bagus. Kadar perubahan momentum. Cikgu rasa semua boleh ingat ni Alhamdulillah. Okay, kita teruskan. Ini. Soalan ni 5 markah 5 markah. Mari kita jawab soalan ni. Bandingkan kekerasan objek. Okay, kekerasan objek. Bola dengan batu. Cepat, siapa lebih keras? Batu. Batu lah, betul. Macam nak tulis? Tadi cikgu ajar batu lebih besar kan? Ni jangan buat jatuh. Ini kena tulis macam ni. Ikut cara cikgu. Kekerasan objek. Okay, kita buat macam ni. Okay, 11.2 besar daripada 11.2. Ataupun you orang tulis apa? Batu Batu, Allah, lebih keras daripada bola. Apa bolehlah. Allah turunnya. Ya. Ataupun senang 11.2 lebih keras daripada 11.1. Ini maksudnya apa ni? Lebih keras. Okey, yang kedua, masa tindak balas. Masa tindak balas. Macam tak tahu
Siapa masa tidak balas? Jadi kalau kita ingat konsep daya impas, kita tahu lah kan. So siapa lebih sakit? Kita jawab ini. Siapa yang sakit? Sepak batu ke sepak kaki? Bola. Batu. Sepak Batu batu. lah kan. Siapalah sepak batu tak sakit ya. So kita kata sepak batu sakit. Kenapa sakit bila sepak batu? Apa yang terlibat? Daya apa yang terlibat situ? Maksudnya daya apa yang terlibat masa dia sepak tu? Dah sebut tadi kan, daya impas kan. Kat sini yang mana daya impas besar? Sepak batu ke sepak bola? Sepak batu. Ya, sepak batu. So, bila sepak batu lebih keras kan, maksudnya daya impas lebih besar. Cuba nak jawab soalan ni, masa tidak balas ni, macam mana nak jawab? Sebab kita tak nampak sedih kan. So macam mana nak jawab? Kita tengok balik, ingat balik konsep. Kalau daya impas dia besar, masa tidak balas dia lebih pendek ke lebih panjang? Lebih pendek. Ya, so kita jawab mana? So masa tidak balas 11.2 lebih pendek daripada 11.1 dan kesakitan 11.2 lebih besar daripada 11.1. Cikgu recommend you all tulis macam ni. Memudahkan pemeriksa, memudahkan you all nak jawab. Okay. Dan jawab ikut apa tu? Jangan buat esei ya. Maksud cikgu satu jawapan satu baris supaya pemeriksa dapat melihat dengan lebih cepat. Gitu. Pemeriksa tak nak baca panjang-panjang. Dia nak baca, nak cari jawapan je. Itu. Buat cara macam ni. Okay ya. Alright. Next. Mari kita jawab soalan seterusnya. Hubung kait kekerasan dengan masa. Okay, mari kita patah balik. Kekerasan dengan masa. Cuba tengok sini. Yang ni 11.2 besar. Yang ni 11.2 kecil. Hubungan apa tu kelas? Berkadar terus ke berkadar songsang? Berkadar songsang. Very good. Okay. Jangan tulis berkadar songsang. Jangan tulis berkadar songsang. Tulis apa? Tulis panjang sikit lah. Kekerasan objek bertambah, masa tidak balas berkurang ataupun kekerasan berkadar songsang dengan masa. Jawab dengan lengkap. Jangan jawab macam soalan bahagian A. Okay, last sekali. Masa tidak balas dengan daya impuls. Jadi kita dah bincang kan? Apa berkadar apa? Masa tidak balas dengan daya impuls. Daya impuls besar. Berkadar masa terus. Ya, cek balik. Masa tidak balas, kesakitan. Kesakitan maksudnya daya impuls lebih besar kan? Tendang batu, daya impuls lebih besar. Masa tidak balas dia lebih pendek. Berkadar apa tu? Berterus ke songsang? Songsang. Ya, songsang. Jangan buat silap. Cikgu tahu you all excited nak jawab. Berkadar songsang. Masa berkadar songsang dengan daya impuls. Itu cara kita nak skor 5 markah. Senang tak nak dapat? Senang tak nak jawab sebenarnya? Macam sini Ya. gitu. Tak adakah? Apa dia? Okey, tak apa. Okey, kita 10 minit lagi. Cikgu tak nak jawab soalan 4 markah ni. Tapi clue dia tengok gambar raja. Okey, cikgu nak kita bincang soalan ni. Okey, kita tinggalkan dulu. Cikgu nak jawab soalan ni. Cikgu pilih soalan ni. Main bola, main apa ni? Main, apa nama mainan ni? Badminton. Okey, main badminton. Okey, siapa pernah tengok? Badminton kan? Okey, mari kita jawab soalan ni. Okey, ni last one Okey, peralatan. Okey, menggunakan konsep fizik yang sesuai. Terangkan, you all buat macam cikgu tahu garis Terangkan penggunaan peralatan dan teknik yang sesuai. Dia nak hantar servis bulu tangkis dengan laju tinggi tau. Dia nak bulu tangkis tu ditolak dengan tinggi. Ni penting ni. Jawapan anda mestilah ciri-ciri raket. 1, ciri-ciri tali raket. 2, kedudukan raket. 3, dan teknik memukul bulu tangkis. Cikgu nak tanya korang, ada berapa tu? 1, 2, 3, 4. Betul tak? Okay, now cikgu nak ajar. Nak jawab soalan ni, berapa markah semua dia? 10 kan? Kalau 10, kena ada berapa ciri? Ada berapa? Kena ada 5. 5 kan? Okay, sekarang kita dah ada berapa? 1, 2, 3, 4. Betul tak? So makna kata kita kena cari satu lagi. Satu lagi nak cari mana? Kita boleh pilih mana-mana. Itu clue dia. Nak skor soalan ni tak susah sebenarnya. Engkau jangan tengok yang lain. Tengok apa yang you garis ni. Nampak tak? Okay, mari kita ambil yang pertama. Ciri-ciri raket. Kita go through dulu Okay, ciri-ciri raket nak ambil apa Tengok raket je. Tengok raket. Apa ciri-ciri raket? Okay, nak jawab apa? Cepat. Ringan.
Ringan, betul. Ringan. Yes, betul. Okey, mari kita ambil tali reket pula. Kita buat ciri dulu tali reket. Kenapa nak ambil tali reket? Tali reket kita macam mana ya? Kita tengok. Kalau bunyi tu tong-tong kan. So tali reket kita macam mana kelas? Tegak. Tegang. Kuat. Very good. Apa lagi? Kuat. Kuat boleh. Tegang boleh. Okey, Kuat. dah 2. Kedudukan reket. Kita nak smash tau. Apakah kedudukan kita biasanya? Tinggi. Oh nak smash? Tinggi, Macam mana? Kedudukan yang macam mana? Ada kedudukan ni biasanya nak macam mana? Tinggi ke rendah biasa? Tinggi. Tinggi. Mestilah tinggi kan? Alright, tinggi. Betul, dah 3 markah. Okey, teknik memukul. Ini kita belajar masa form 4. Dia ada satu teknik. Siapa ingat? Kuat. Macam main golf kan? Bila main golf, kita pukul bola, lepas tu kayu golf tu ikut bola tu. Apa nama teknik tu? Ikut lajak. Cantik. Yes, ikut lajak. Okey, cikgu tak ada nak tulis ya. Okey, so kita dah ada ciri reket, tali reket dah, kedudukan reket dah, teknik dah. Now, satu lagi, nak pilih apa? Kau nak ambil yang mana? Yang paling senang lah. Nak pilih yang mana? Ciri reket ke tali reket? Cepat. Satu je lagi. Yang mana senang? Satu ciri-ciri. Tadi dah cakap ringan kan? Apa lagi ciri reket? Berat. Pemegang raket. Oh, pemegang reket macam mana? Getah. Cantiknya. Pemegang reket getah Tapi dia ada pemegang kan, betul? Agak-agak sebab apa Supaya tak tergelincir. Allah, cantiknya jawapan you all. Dah confirm. Betul, dapat 2 markah. Alright, bagi kita sebab masa Okay, cikgu pilih. Okay, ni cikgu nak ajar you all Tadi kau kata dia, yang ni you all tak sebut. Kalau satu ciri ialah mesti sebut kuat. Kenapa nak sebut kuat ataupun sebut bahan? Fiberglass. Kenapa Sebab tak patah. Kau smash kat kuat tadi dua dia patah kan. So kita nak dia tak patah. Okay, satu lagi. Nampak tu, pemegang getah. Okay, tujuan dia adalah apa? Lebih cengkaman tadi kan? Lebih cengkaman. Okay, yang kedua tali tegang dia sebut tadi kan? Tali tegang supaya daya impuls tinggi lah. Bola boleh melantun lebih jauh. Dan yang keempat tadi tinggi. Okay, tinggi ni biasa kita kait dengan tenaga kupayaan. Tenaga kupayaan tinggi. Okay. Ikut lajak betul ikut lajak ni kita nak ialah perubahan momentum tinggi. Ini you all boleh refer lah nota you all cikgu tak sempat nak explain lah. Yang seterusnya cikgu kata ni tadi. Ni satu teknik cikgu nak ajar you all Tadi you all cakap ringan kan. Okay, ringan ni dia punya sebab. Okay, pilih yang sebelum ni ialah apa? Biasanya ringan ni partner dia ialah ketumpatan rendah. You all ingat itu je. Jadi you all dah dapat 2 markah. Kalau you all cakap ringan, ciri dia sebab apa ringan? Susah sikit kan nak fikir. Tapi kalau you all cakap ketumpatan rendah, maka dia boleh ringan. Maksudnya reket tu jadi ringan lah. So senang nak pukul. Ada lagi tak? Cikgu tambah tali kenyal. Tadi ada orang sebut tadi. Supaya kuat ataupun tali kuat kita terima supaya tak mudah putus. Kan jawapan yang mudah lah. Gitu. Alright. Cikgu rasa dah 10 markah tu. Dah cukup dah 10 markah. InsyaAllah. Okay. Ada soalan tak? Senang tak nak jawab soalan B ni sebenarnya? Easy. Ya. Senang. Senang, insyaAllah. Dah dapat belum markah trial? Dah dapat markah? Belum. Tak apa. Nanti Belum. you check. Agak-agak dapat apa? Boleh dapat A tak? Senduk. InsyaAllah. Okay, nanti cikgu post dalam cikgu punya boot ataupun nanti mungkin cikgu you all bagi. Mungkin ada cikgu share soalan Melaka kalau ada ataupun soalan SBP. Nanti you all boleh cuba buat lah. Buat cuba check you all dapat berapa. You all ni kat rumah, bila kat rumah boleh pakai handphone. Tapi you all duduk asrama cikgu you all ada kan, dekat sekolah ada talian hayat cikgu. So buat soalan cuti 3 minggu ni, lepas tu you all boleh tanya cikgu. Tapi cikgu nasihatkan lah untuk 3 minggu ni kau bacalah supaya konsep tu dapat dipegang lebih baik insyaAllah. Okay lah cikgu sampai situ kot. Cikgu harap kat mana cikgu nak pergi Okay, baca kita ada soalan. Saya cukup. Soal jawab. Kat pukul 5 dah. Ada nama pelajar.
Allah. Kalau ada soalan boleh tanya terus Oh, baguslah Ada- Seremban ni. Ha? Ada saja Bagus Seremban. buat Seremban. Ha. Alhamdulillah memberi respon yang baik. Ibu dia dekat belakang dia tengok. Alhamdulillah, terima kasih atas perkongsian tadi. Saya rasa mungkin soalan pun tak ada. Kalau ada pelajar boleh tanya. Saya tinggalkan 2-3 minit. Kalau ada soalan. Keseluruhan Maaf lah tentang kalau pekan 2. tak capai maksud ya. Alhamdulillah sangat memberi manfaat. Salah. Kali ni cikgu-cikgu kena push anak-anak kena baca. InsyaAllah. Okay. 3 minggu Ada dia soalan? baca buku. Ada soalan pelajar? Baik, tak ada lah saya rasa. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Suryati atas sesi bengkel yang sangat-sangat bermanfaat dan pelajar-pelajar kita pun sangat teruja menjawab soalan sepanjang bengkel tadi. Alhamdulillah. Untuk sesi penyampaian sijil, saya jemput Puan Rohaida binti Mat Saad, pegawai PPD Seremban untuk menyampaikan sijil secara atas talian. Itu Puan Rohaida masih ada lah. Saya ada tapi saya saya sedang buat sesuatu ni. So saya pas baliklah pada Cikgu Hazalina. Terima kasih. Baik. Okay, kita Nanti- lihat paparan. Nanti saya share kat Cikgu Azazil ni kan jawapan Ya, tadi. ya. Ini adalah paparan Okey, baik. sijil buat Ui, cantik je. Puan Suryati binti Yusof yang telah sama-sama meluangkan masa untuk berceramah pada petang ini untuk bengkel skor A Fizik. Semoga bermanfaat kepada semua pelajar dan juga guru-guru. Seterusnya, ucapan jutaan terima kasih sekali lagi atas kesudian penceramah dan juga sekalung penghargaan buat sekolah pengelola kita SMK Pendeta Zakbar dan semua guru-guru dalam jawatan kuasa pengelola untuk program pada petang ini. Tahniah dan syabas diucapkan. Dengan ini saya mewakili majlis pada hari ini menyusun 10 jari mohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang acara majlis ini terdapat salah dan silap. Seterusnya kita ada sesi bergambar untuk semua pelajar yang hadir, boleh buka kamera. Juga kalau ada guru-guru yang ingin sama-sama untuk sesi bergambar seketika. Diharapkan SMK Pendeta Zakbar terus memberi program-program yang lebih baik mencari penceramah. Alright. Baik, kita kalau boleh jangan type sebab kalau awak type gambar awak tak muncul tu. Boleh berhenti type yang guru-guru boleh guru-guru boleh open kamera mana-mana pelajar. Saya ingat AJK dokumentasi boleh standby untuk ambil gambar. Terima kasih cikgu-cikgu sekalian. Terima kasih Cikgu Suryati atas perkongsian. InsyaAllah kita jemput lagi. Nak enjoy dengan budak-budak you all, okay. Budak-budak Seremban memang macam tu, cik. Alright, okay, semua boleh open kamera. InsyaAllah cikgu dokumentasi boleh standby. Pelajar-pelajar juga pelajar-pelajar pun boleh buka kamera Sebab awak tak buka kamera tadi. Ada pelajar yang memang dia menjawab dengan baik. Dia malu. Oh, malu. Okay, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Ada soalan lagi tak daripada pihak pengelola? Tak ada. Baik, saya di sini mohon ampun dan maaf untuk sebarang masalah yang ataupun kesilapan sebarang program. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk guru-guru, sila isi link kehadiran di chat box dan ada isi maklum balas program supaya kita boleh tambah baik program pada hari ini. Okay, terima kasih Cikgu Suryati, terima kasih semua guru-guru, selamat bercuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Suryati. Terima kasih Cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Selamat cuti. Terima kasih cikgu. Terima kasih Cikgu. Terima kasih cikgu.